Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan masih lagi dalam bab riya. Kita akan bincang dalil yang kedua. Di bawah bab riya ini musannif penulis kitab ni sebut 3 dalil. Pertamanya dalil ayat Al-Quran Suratul Kahfi ayat 11. Yang kedua yang kita akan sambung perbincangan pada pagi ini. Cumanya tajuk ni masih lagi berkait dengan riya. Sebagai peringatan, bila kita sebut tentang riya, kenapa Nabi kata perkara yang aku paling bimbang lah, kita akan jumpa selepas ni. Dan hadis ni biasa kita jumpa. Aku bimbang kepada umatku ni. Kalau kita tengok selepas ni, aku lebih bimbang lagi daripada dia kena dengan Dajjal itu. Sebab pengaruh Dajjal ni pun sebenarnya sangat besar dalam kehidupan manusia. Bimbang juga perkara itu. Tapi hak paling aku bimbangnya adalah berlaku riya dalam setiap amalan yang, sebab dia boleh menghilangkan kelebihan. Tak ada pahala langsung. Jadi kita nak sambung perbincangan pada pagi ni muka surat 364. Kalau dalam kitab saya ni 364. Dia tak sama tu, ada sebab kita ni ada 2 versi tak samalah muka surat tu. Tapi bab riya lah, bab yang ke-36. Riya ini seperti yang saya sebut sebelum ini, dia berpotensi menggagalkan ibadat kita. Bila kata gagal ibadat dengan sebab riya ni, dia bukan semata-mata hilang pahala, tidak. Dia juga berdosa, hilang pahala, patut tak dapat kelebihan di sisi Allah. Walaupun setiap perbuatan baik ni ada fadilat, dia ada kelebihan, semua tu tak dapat. Setiap kebaikan yang kita buat ni dia ada fadilat, dia ada pahala. Tapi dengan sebab riya, semua tu tak dapat. Bagaimana dapatnya dosa, dosa bertambah, pahala semakin mengurang. Itu bahaya. Yang keduanya, perkara yang perlu difokuskan juga dalam perbincangan tentang riya ni, dia sebenarnya pemutus hubungan antara makhluk dengan Allah, dengan pencipta dia. Sebab bila kita buat sesuatu niat bukan kerana Allah, dengan maksud nak tunjuk pada orang, maka sebenarnya hubungan dengan kita, dengan Allah tu tak ada. Apa maksud putus hubungan dengan Allah ni? Apa maksud? Sebab dalam konteks perbincangan tauhid ni, putus hubungan dengan Allah ni sangat besar. Maksud putus hubungan ni saya boleh sebut gini yang mudah. Tak ada berkah, tak ada rahmat daripada Allah. Bahkan kalau boleh rezeki pun rezeki itu tidak memberi keberkatan. Mana segala kebaikan kita tak dapat. Kalau dapat kebaikan pun hakikat bukan baik. Dia akan merosakkan kehidupan kita. Itu kesan putus hubungan dengan Allah. Sebab tu kita ni disyariatkan sentiasa berzikir, berdoa, bermunajat. Tujuannya nak supaya hubungan kita dengan Allah tu tidak putus. Nak buat apa-apa, sebut nama Allah, bismillah. Apa tu? Nak sentiasa ittisal, bersambung silaturahim kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama kelamin dia akan wujudlah jiwa tu sepa sahabat lah. Kalau tak disapa tahap tu pun, maknanya dia akan sapa tu kemanisan iman itu. Kita rasa minat dengan agama, minat pada amal soleh. Apa tu? Kesan hubungan kita dengan Allah tu tak putus, sentiasa bersambung. Jadi syirik ni dia sangat dahsyat kesannya, walaupun bukan syirik besar. Baik, jadi dalil kedua yang kita akan bincang pada pagi ni, iaitu satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau sebut Nabi bersabda, Allah berfirman, maknanya hadis kursi lah. Allah berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak memerlukan kepada sekutu, rakan kongsi. Sebab manusia perlu pada rakan kongsi ni sebab dia nak dapat kebaikan, nak dapat sokongan. Sebab kebaikan, sokongan daripada orang lain ni, dia memberi manfaat kepada manusia. Bahkan manusia ni sehebat mana pun, kalau tidak ada penyokong, tidak ada peminat,
Jadi macam tak ada nilai orang hebat. Itu. Jadi Nabi SAW sebut, Allah berfirman, aku adalah zat yang tidak memerlukan kepada sekutu. Barang siapa mengerjakan sesuatu amal saleh dengan menyekutukan aku dengan lain dalam amal itu, buat tu kerana aku pun ada, dan dalam masa yang sama dia ada buat tu kerana nak tunjuk pada manusia. Nak tunjuk pada manusia lah, tak kira lah manusia tu siapa. Dia ada maksud itu. Sebab itulah tajuk ni dia ada kaitan dengan tajuk hak selepas ni. Cuma tajuk selepas ni bukan syirik. Hak ni syirik kecil. Kalau begitu berlaku dalam kehidupan seseorang, bila dia buat baik dengan maksud nak tunjuk pada orang lain, ada juga sebahagian niat tu nak tunjuk kerana Allah. Tetapi ada juga kan dengan maksud untuk mendapat perhatian orang lain. Hal tu dia panggil syirik khafi. Kalau ada begitu pada diri seseorang beriman, maka aku tidak akan menjaganya, dan aku tidak akan menjaga dia. Sebenarnya kalau nak kira perbuatan syirik tu, apa ni? Mana aku tidak akan, aku tinggalkan dia, yakni aku tidak akan jaga dia, dan aku juga tidak akan wasyirkahu. Syirkahu di sini kalau tengok dalam syarah, mana sesuatu yang dia sekutukan Allah itu syirik. Dia panggil syarik lah. Misalnya katakanlah dia ni syirik kecil ni, syirik kecil. Dia datang, ni ambil contoh mudah. Dia datang ke masjid memang niat kerana Allah, tapi ada juga dengan maksud kerana mertua dia ada itu kebetulan. Kalau dia tak mari kan, kata pula jadi mari nak tunjuk dengan dia. Bini dia tahu dah, sekali tak jigi pun, tapi bini dia tak oyak lah kemuk dia tu. Katakanlah gitu, lagu mana tu. Jadi maksud di sini Allah tak cara pada dia dan kepada syirik, sesuatu yang disyirikkan. Jadi apa maksud sebenarnya? Maknanya perbuatan syirik yang dia lakukan dan dia sendiri yang melakukan syirik, maknanya yang terlibat dalam perbuatan syirik itu semuanya tidak ada tidak berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi tok tua dia tu tak ada salah apa pun. Tak ada salah apa pun. Itu maksud dia. Baik, cuba kita tengok syarah ni. Benda ni perkara ni sikit benar sebenarnya kalau kita tengok ni, sebab dia berkait dengan hati. Tidaklah kata bila orang itu melakukan syirik khafi, riak ni, kita nampak perbezaan dia punya perbuatan tidak sama. Sebab tu fiqh tidak hukum sah ataupun tidak amalan orang yang melakukan syirik khafi, riak. Sebab apa? Sebab ahli fiqh tak tahu tu. Walaupun dia boleh agak dia ni sekali tak je mari ni, dia mari ni ada sebab ni, kerana nak tunjuk orang. Boleh dia ada, tapi benda tu andaya. Jadi fiqh tetap akan kata sah. Lepas tu masalah dia syirik dengan maksud syirik kecil, riak ni, hak tu dia dengan Tuhan. Hak tu bahaya tu. Sebab manusia ni salah satu yang membantu dia bertaubat, salah satunya kerana pandangan orang lain. Hak ni orang tak boleh nak tengok ke dia. Tak ada berkait dengan pandangan orang. Sebab benda ni berkait dengan masalah jiwa dia. Sebab tu Nabi kata bahaya tu. Duk tengah molek-molek nampak baca Quran, rupanya syirik. Syirik khafi. Duk nampak semaya tu kat jangan kira lah syirik. Tidakkah itu paling menipu tu? Paling menipu manusia tu. Hak tu aku bimbang tu. Sebab dia paling menipu manusia. Apa? Orang tak tahu. Sebab biasanya manusia ni dia buat sesuatu yang salah, orang tak tahu ni, dia payah nak bertaubat. Dia rasa bangga ada. Dia rasa bangga tu ada. Lebih-lebih lagi kalau dengan maksud dia nak dunia tercapai juga, boleh juga tu. Lagilah dia nak peluang untuk bertaubat, timbul keinsafan, timbul penyesalan tu, dia agak jauh sikit. Jadi risiko terus menerus sesuatu sangat tinggi kepada orang yang terkena penyakit riak ni. Sebab apa? Sebab orang tak tahu. Bini pun tak tahu. Muka hati dia. Dan di sinilah terletak perbezaan agama Islam dengan agama tidak Islam. Sebab agama tidak Islam ni, dia tidak bincang niat ni dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Sebab kalau kita tengok dalam agama lain, dia lebih banyak bincang tentang manusia penganut dengan wakil Tuhan. Kita Nabi tak tahu perkara gaib, Nabi tak tahu niat kita dengan Allah Taala. Sebab itulah dalam agama kita ni lain. Dia lebih serius dalam nak
meletakkan posisi ibadat biar jadi benar-benar ikhlas. Sebab dia kaitkan dengan Allah Taala setiap kita buat ibadat. Jadi Nabi SAW meriwayatkan daripada Tuhannya bahawa Allah berlepas diri dari semua amalan yang dimasuki penyekutuan seseorang dengan riak atau selain. Maknanya kalau sekiranya amalan soleh seseorang itu yang dia buat sudah bercampur dengan riak, maka amalan itu tidak bernilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Dan Allah tidak terima amalan itu kecuali yang ikhlas semata-mata kerananya. Dalam ni sebenarnya sudah ketetapan muktamad Allah. Tak boleh nak bincang lagi. Cumanya rahmat Tuhan ya. Seperti mana dalam beberapa riwayat, misalnya riwayat Abu Daud ada disebut, mana kalau kita niat kita betul peringkat awal, tiba-tiba ketika sedang dalam keadaan melakukan ibadat separuh jalan baru timbul perasaan riak. Dia tak rasa selalu. Dia tak rasa selalu. Dengan cara kita betul semula dengan kita kata auzubillah minasyaitan, ya Allah, auzubillah minasyaitan, na'udzubillah kita kata. Ikutlah kita guna istilah ta'awuz, auzubillah minasyaitanir rajim. Na'udzubillah min dzalik. Ikutlah kita guna. Dengan niat nak bergantung pada Allah, janganlah kena menyakiti. Mana kita betul selalu tidak dikira, tidak dikira sebagai riak. Mana pahala kita tidak terjejah daripada awal. Hak terjejah daripada awal start tengah riak selalu. Hak tu tak jadi daripada awal. Jadi kalau nak jadi duk tengah buat tu, dia daripada awal lagi dia niat riak. Mana dia buat separuh dah baru menyesal. Bila dia baiki niat dia, hak riak tadi dia cuba tempislah. Maka dia situ dia bermula start pala. Hak dia riak pada awal tadi Tuhan tak kira. Tetapi kalau kita molek daripada awal, cuma terganggu di tengah dan kita cepat-cepat betulkan kesilapan itu, perbetulkan semula niat, dia tak hilang hak awal. Itu rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Sebab Tuhan tahu dah manusia ni lemah. Dia tengah molek-molek ingat Tuhan tu, jadi mari terlitah kepada orang lain. Nak tengok ke orang. Kalau gitu dia betul cepat-cepat. InsyaAllah Tuhan tak akan potong pahala dia. Bahkan dia boleh pahala pula apa lawat syaitan tu. Tu kelebihan. Bila kita faham sunnah ni, dia ada kelebihan dia. Mana syaitan tak boleh nak ganggu kita sebenarnya. Kalau dia ganggu pun sekejap. Sebab kita ni cepat ada kesedaran itu. Orang yang melatih diri cepat membetulkan kesilapan, insyaAllah dia akan jadi berhati-hati selepas tu. Faedah, kesimpulan hadisnya pertama sekali penjelasan mengenai betapa maha kayanya Allah. Maha tidak perlunya Allah kepada makhluk. Sehingga dia tidak perlu pada siapa. Sebab dia ni maha kaya. Sebab tu Allah guna, cuba tengok Allah guna. Ana aghnas syuraka. Aku ni orang yang paling tak perlu kepada rakyat kongsi. Sehingga jadi sekutu dalam buat sesuatu. Allah tak perlu. Allah tak perlu. Mana dalam nak menjaga ciptaan Allah ni, Allah tak perlu siapa. Sebab dia memang maha berkuasa, maha kaya, maha tidak memerlukan. Itu Allah. Yang kedua penjelasan, ni semua ni akidah ni akidah. Jadi kalau kita buat salah, kita yang rugi, tak menjejahkan Allah pun. Kalau kita lawan Allah dalam bentuk syirik, Allah tak terjejah pun, kita yang terjejah. Jadi terjejah tu halik kita sombong, bukan kepada Allah. Jadi apa faedah kita duk lawan Tuhan kalau lagu tu? Ini cara Allah SWT nak counselling kita. Mana kalau kamu tentang aku, kalau kamu menentang aku, khilaf pada aku, lawan aku, mu sama rugi. Aku tak akan rugi. Sebab aku ni Tuhan yang maha berkuasa, yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapa. Itu akidah tu. Mudah tu akidah jenis cara ni mudah akidah. Tak perlu kita mikir panjang. Jadi nak perkukuh kira tu, buat apa-apa kerana Allah. Semua kerana Allah. Dia akan marilah penghayatan tu. Baik, yang ketiga, peringatan daripada bahaya syirik dengan segala jenis syirik. Dan syirik merupakan penghalang diterimanya ibadat. Tak kira lah syirik ke apa. Cuma ni syirik ni tidak mengeluarkan mereka daripada agama. Sebab ni syirik, dia panggil syirkun duna syirkin. Syirik tapi bukan syirik sebenar. Sebab kufrun duna kufrin. Kufur tapi bukan kufur sebenar. Dia panggil kufur nikmat lah. Kalau kufur syirik bukan syirik sebenar, dia panggil syirik khafi. Orang panggil riak itu. Bapa syirik tu dipanggil syirik?
Tidak digunakan nama lain. Nak ayatnya perbuatan itu kalau dibiarkan lama, dia berpotensi menyebabkan jadi syirik besar. Seperti mana kufur, tapi bukan kufur sebenar. Kenapa dinamakan orang yang tidak berterima kasih pada Tuhan nama kufur? Sebab perbuatan tidak menghargai Allah. Kalau berlaku secara berpanjangan, dia boleh naik sampai ke peringkat jadi kafir. Kalau anda tengok dalam buku tu, manusia ni kalau dia kekal di atas kufur nikmat, dia kekal di atas syirik kecil gini, tak berubah setiap masa, buat apa-apa semua ada syirik kecil, ada riak belaka. Dia akan hilang kebaikan daripada diri dia. Dia akan hilang jati diri Islam dia. Dia akan hilang semangat nak baik dalam beragama. Akhir sekali, bermula daripada dia rasa ringan semua anjuran agama, akhir sekali, benda sebesar syirik pun dia jadi rasa ringan, rasa tak bersalah. Imam Ghazali kata, orang buat dosa besar rasa tak bersalah dah, tu sangat bahaya. Cukup kronik tu penyakit tu. Orang lagu ni dia kadang-kadang tanpa sedar jadi kafir. Sebab Nabi sebut orang Islam ni kerana kecuaian dia tukar agama, sebab tukar baju ya. Dia ingat kita jumpa hadis. Pagi Islam, petang kafir, gitulah lu bulan setiap hari. Apa tu? Kerana tidak cakna terhadap agama. Tidak faham molek sunnah tu. Hak tu hak ramanya. Sebab itulah hadirat syirik khafi ni payah, sebab dia halus sangat. Dalam setengah riwayat Nabi gambarkan syirik khafi ni seperti apa? Semut hitam berjalan pada waktu malam di tengah batu hitam pula. Enggak orang tengok pula kelabu mata hantar masa lagi. Kalau dia tengok pula jenis kelabu mata, tak nampak. Tu ayat bahaya. Sebab tu kena beringatlah. Sebab tu Nabi ajar kita doa semua lepas maya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, seterusnya. Yang keempat, batalnya amal ibadat yang bercampur dengan riak. Haram riak, dan riak termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. Cuma syirik kecil, tapi dosa besar. Yang keenam, wajib memurnikan niat amal ibadat hanya bagi Allah sahaja, dengan membersihkannya dari segala kotoran syirik. Ni syirik kecil. Syirik besar ni rosak habislah. Syirik kecil rosak yang berkait dengan amalan hak dia syirik saja. Tapi kalau syirik akbar habis licin daripada hak dia bina di awal usia balik dia sampai dia melakukan syirik besar tu, hilang semua. Dia tak akan kembali lagi. Walaupun dia bertaubat, dia kena bina semula pahala tu. Hak tu jadi berat tak? 40 tahun kita bina kebaikan, boleh pahala banyak mana, tiba-tiba dengan sekali syirik hilang habis. Lepas tu bila bertaubat kena start semula, kosong balik. Masalahnya dosa tak hilang. Kalau Nabi kata gini, siapa dia melakukan syirik, dosa dia pun hilang, pahala pun hilang. Kita kata boleh terah lalu, kita nak start mula, tak jadi, baru ni 40 tahun tak jadi, banyak start mula, jadi kosong-kosong. Kalau tak boleh kira lagu tu, start mula awak baik. Jadi jahat kita nak beringat. Moga kita ni umur sparen. Umur 60. Tu orang tak panggil agama. Jenis main-main lagi tu. Tak ada seorang pada jumpa siapa dia aku syirik, hilang sekali dengan dosa tu. Kalau hak tu mujum nah. Ada kelebihan pula tu. Ni hak hilang ni pahala saja. Lepas tu kita pun ingat pula di hari akhirat ni, kalau kita tak ada pahala, kita nak buat, kalau banyak perkara kita kaitan dengan orang kikir, dengan orang tak sesat, hari akhirat penyelesaian dengan diberikan pahala kita pada orang yang kita zalimi. Tiba-tiba pahala tak ada habis, tinggal sikit. Dosa banyak. Jadi tiba-tiba ambil pula dosa orang yang kita zalimi tu letak atas kita. Dalam pahala tak ada. Dosa pula jadi bertambah. Itulah Nabi kata al-muflis. Orang yang bankrupt di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ni agama ni anak ada memang mikir tak kita baca kitab kita nak apa hidup kita ni ria dulu. Rupanya ada hidup lain pun duduk sebab kerana kita payah kita nak terima kalau tidak melalui keimanan. Kena mikir tak tengok nampak ria ni hidup kita tengok dengan ada anak bini, dengan ada harta, dengan ada keluarga, ada jiran. Tiba-tiba semua ni akan rosak. Allah bangkit kita di tempat lain suku sakat. Dia panggil alam akhirat. Situ kita tulis macam-macam lagi. Tu orang panggil hikmah, ingat ke hari akhirat tu. Dia menyebabkan kita jadi mikir. Lagu mana minggu ni saja 3 waktu dah tinggal semaya. Dia timbul perasaan tu. Ingat kepada dosa ni pencetus taubat. Ingat kepada dosa nak pencetus taubat.
Sebab ulama kata tak mungkin manusia ni boleh timbul rukun taubat pertama an-nadam, menyesal, kalau dia tak ingat ke dosa dia. Bahkan dia buat dosa dia bangga pula. Tak mungkin. Tak mungkin. Na'udzubillah. Baik, seterusnya. Yang ketujuh, penetapan sifat qaul. Hadis ni menetapkan bahawa Allah ni berkata-kata. Bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan Allah, dan tidak sama dan tidak menyamakan sifat berkata-kata Allah dengan sifat berkata-kata makhluk. Kerana tiada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni akidah salaf mudah ya. Bila kita tengok nas Quran hadis mana Allah sendiri guna perkataan yang menunjukkan dia pun ada sifat tu, kita pun ada sifat tu. Semua tu kita kembali pada ayat tak sama, walaupun sama dari segi perkataan, diguna pada Allah perkataan itu juga, diguna pada kita perkataan itu juga, pada hakikatnya tak sama dari segi mafhum dia. Sama perkataan dia tak kira syirik gitu. Sebab tu mudah ya. Contoh ni anak nak sebut ni dah. Contoh kita kata ni anda terima kalau nak tahu contohnya Allah ada tangan. Allah sebut dalam Quran, dalam hadis, kita terima. Sebenarnya ni kita pun ada juga tangan. Tapi tangan Allah tak serupa tangan kita. Serupa ni. Sama. Allah di langit. Di aras tu. Seperti disebut tu. Zahir nampak bertempat lah. Tapi tak sama dengan kita bertempat. Itu mana tak sama. Sama dari segi perkataan, dia tidak dikira syirik gitu. Niat kita, laisa kamitsli syai'. Gitu ya sebenarnya. Kadang-kadang boleh berlaku kesilapan. Saya anda apa ada. Allah tidak, kalau entah kata Allah ada atas aras, Allah ada di atas langit, Allah fis sama, maka entah telah menyatakan Allah bertempat. Kita tanya dia, entah lah ke mana? Allah berada di mana-mana. Itu lebih satu tempat tu. Dah kalau satu tempat pun tak boleh, itu bertempat-tempat tu. Lagi tak boleh. Dia kata tak maksud di mana-mana, mana tidak bertempat. Di mana-mana tu ke dia? Awak nak pergi ke mana? Enggak dia maksud. Dia tanya nak pergi ke tempat mana? Tidak begitu ke bahasa manusia. Bila kita sebut awak nak ke mana, tanya dia nak pergi ke mana. Itu makna berkait dengan tanya tempat mana dia nak pergi. Itu ya sebenarnya. Sebab tu bagi anda, kaedah Quran dia mudah. Tak ada istilah berat-berat dan tidak ada banyak lekuk-lekuk kona sehingga pening. Kadang-kadang dia ngajar tu pening. Dia pun hilang punca. Bila ngajar. Akhir sekali, dia bukannya memang ilmu ni payah. Tak usah tanyalah, dengar saja. Anak murid betul. Anak murid tanya, ustaz faham ke tak? Anak murid pun tak tanya. Kalau tanya tu, itulah siapa banyak bertanya, maka kuranglah pahala belajar dia. Dia mari waspelek tu dah. Kena pula. Benda simple ya hadrat agamanya. Kalau tidak tahu okeylah sahabat-sahabat orang badui pun boleh faham agama. Kalau istilah-istilah yang rumit-rumit, orang badui pun boleh faham. Nabi kata ni masuk surga dia ni. Kalau dia kata dia nak wajib-wajib, kita bicara. Dia orang badui, dia kawasan kampung, Badawa. Boleh faham oleh agama, tak murtad pun. Lagu mana pendekatan yang Nabi guna dalam proses nak menerapkan akidah tauhid dalam jiwa penganut. Tu mudah gitu ya. Ni kita jalan ni. Kalau ada setengah tu kata tidak bertempat ni maknanya Allah ni tidak mengambil ruang. Mengambil ruang. Dia mengambil ruang. Ni kita sebab kita bila anak masuk dalam bangunan ni, mana anak telah mengambil ruang. Bapa tidak nampak penuh ruangan ni sebab bukan ramai yang mengambil ruang hari ni. Kalau ramai mengambil ruang tak muat ni. Cuba beri penjelasan pada anak. Anak kata anak tak faham. Allah tidak mengambil ruang. Apa maksud? Tak boleh nak ayat. Buka pondok saya ni. Lepas tu dia ayat bahasa mudah faham. Bahasa mudah faham. Tak mengambil ruang ni dia nak ayatnya hakikat tidak bertempat langsung. Sebab kalau mengambil ruang situ, sini, atas bawah tu ruang dia bagi. Lepas tu lagu mana? Allah di luar alam. Allah berada di luar alam. Pula dah. Jauh lagi. Lepas tu kata Allah dekat tu. Bila ada orang tanya engkau tentang aku, jawablah inni qarib, aku dekat dengan dia. Suruh dia minta apa-apa dengan aku sebab aku dekat dia. Dekat lagu mana? Dia tahu yang gini, tak apalah tidak. Cuma di sini ada ayatnya, bapa yang sahabat Nabi, orang badui tidak berpendidikan, bahkan tidak duduk dengan Nabi SAW di mana duduk kapun, dia pun tak murtad, terima agama. Dia faham oleh Allah ni. Tak terganggu akidah tauhid. Jami masuk surga sahabat-sahabat Nabi. Sebab Nabi sampaikan cara penyampaian agama tu mudah. Sebab agama ni mudah ni sebab apa? Poin nombor satu, kerana dia sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Hak asal sesuai dia.
Rakyat lebih kurang boleh pahala. Tapi dia tak saya beriman, hak nasib tak baik. Jadi tak mana baca kitab, boleh tulis kitab tak masuk Islam lagi. Ramai mana orang orientalis tulis kitab usulin tak masuk Islam. Kan awak lagu mana? Baik, seterusnya kita pergi pada dalil terakhir di bawah bab yang ke-36 ini, iaitu dalil daripada hadis riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis ni walaupun zahir tidak sebut, tidak kaitkan dengan Nabi, tapi bila sahabat sebut ni dia panggil marfu'. Hadis walaupun nampak tidak bersambung, tapi dihukum sebagai bersambung sebab sahabat sebut. Sahabat tak akan sebut benda-benda ghaib, benda-benda akan datang. Fakta-fakta utama agama ni disebut berdasar pada akal, pemikiran, ikut telitah kecek. Tidak gitu sahabat. Kata Abu Sa'id, dia tak ayat Nabi kata. Dalam riwayatnya tu lah Nabi sebutnya. Apa Nabi kata? Dia anak semua mafhum. Apa Nabi kata? Mengikut riwayat Abu Sa'id. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum, bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qala qulna bala. Faqal asyirkul khafi an yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Nabi kata, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang sesuatu yang menurut pandanganku lebih aku bimbang terhadap kamu daripada fitnah Masihud Dajjal. Menak kalau aku cerita kepada kamu, aku nak sebut ni dia lebih bahaya daripada fitnah Dajjal lagi. Sedangkan dari riwayat Nabi kata besar fitnah Dajjal ni setiap Nabi semua cerita pada umat dia. Sampailah pada umat Nabi, umat aku. Berat Dajjal. Dajjal hang tubi akhir zaman. Baik. Bila Nabi kata gitu, maka Abu Sa'id pun kata, kami yang ni para sahabat jawab, oh mahu ya Rasulullah, nak tahu nak lah tu. Maka Nabi pun jawab, syirik yang tersembunyi. Hanya Tuhan dia saja tahu ada syirik pada dia. Iaitu ketika seseorang, ni Nabi, ni orang panggil at-ta'rif bil misli. Ni dia panggil istilah dalam konteks ilmu mantik, dia panggil at-ta'rif bil misli. Nabi nak ayat tentang syirik khafi dengan cara Nabi sebut contoh. Dia panggil ta'rif dengan sebut contoh. Tak ayat. Ta'rif di segi orang panggil bahasa tu. Contoh ginilah. Orang tanya kita, gapo dia gak Protosaga ni? Kita tak kata Protosaga ni adalah kenderaan yang punya 4 tayar gini-gini, kita tak cerita. Kita tidak ta'rifkan dalam bentuk huraya secara bahasa gitu. Kita kata apa ni, orang tanya kita gapo dia kereta ni, kenderaan ni gini. Orang tanya. Dia tidak jawab kenderaan ni gini, sejenis kita kata apa ni, kita kata gapo dia, kita kata kereta tu gapo dia, kita sejenis kenderaan. Kita tak kata gitu. Kita tidak ta'rifkan dengan bahasa gitu. Kita kata kereta ni Protosaga tu lah. Contoh. Jadi kita ta'rifkan kereta dengan Protosaga tu, dia panggil ta'rif bil misli. Bukan bermakna mesti tak masuk. Kereta tolak tak kan? Kereta juga. Cuma jenis tolak. Tu saya tengok ada 4 kaki tolak juga tu. Tu habis minyak tak kira. Hak nak ayat sininya, ni anak ayatnya dalam konteks agama kita, dia panggil ta'rif dengan sebut contoh. Senoma misalnya orang tanya, masyirku apa ni? Orang tanya dia, apa ni? Gapo dia zalim tu? Dia kata zalim ni syirik lah. Patah ada juga disebut bila Sayyidina Umar ditanyalah, gapo dia syirik tu? Ada juga. Orang tanya gapo, dia pun mari contoh. Tu dia dalam istilah ilmu mantik dia panggil at-ta'rif bil misli. Kita menjelaskan ta'rif dengan sebut contoh daripada ta'rif. Itu. Kalau saya nombor ni kata apa zalim syirik lah. Baik, hari ni gapo dia kenderaan Protosaga. Padahal banyak bukan Protosaga saja kenderaan. Kapal terbang pun kenderaan. Semua kenderaan belakang. Kapal pun kenderaan. Tapi sebut tu contoh. Ni begitulah juga. Nabi kata syirik yang tersembunyi. Nabi awak mari contoh syirik. Nak memperjelaskan supaya sahabat faham, mari contoh syirik. Menyebabkan sahabat faham, dia boleh kiaslah. Apa dia? Misalnya seorang semaya, lalu dia memperelokkan semaya dia kerana dia tahu ada orang duduk tengok dia semaya. Dia semaya nampak khusyuk. Hati juga duk gedak lah. Rata-rata pergi. Apa tu sebab dia tengok, dia tahu ada orang sedang memerhatikan salat dia. Memang dia niat lillahi ta'ala usalli fardul isya'i 4 rakaatin adaan imam makmuman lah kita kata lillahi ta'ala. Memang lillahi ta'ala.
Sebab tu jadi syirik tu. Sebab dia capur tu. Li tu untuk lillah, li ghairillah. Maka jadi syirik. Itulah maknanya syirik kecil hak aku bimbang. Mu tak jadi kafir dengan tu, tetapi tak boleh apa-apa, tak dapat apa-apa kelebihan dengan amal soleh. Hakikatnya nampak soleh tu tidak amal soleh. Tidak amal soleh. Tidak amal soleh. Hak tu aku bimbang. Sebab apa? Sebab hak ni dia menipu kamu dan menipu orang lain. Orang dia ingat keju, siapa orang wakna tu, rupanya dia ni bukan mukhlisin, musyrikin. Cuma tidak musyrikin akbar. Tu na'udzubillah. Bahaya aja, sangat bahaya. Kena beri perhatian lah. Baik, syarah dia. Ringkas saja syarah dia buat ni. Dia kata para sahabat menyebut-nyebut tentang fitnah Masihud Dajjal. Takut juga Abu Hurairah doa supaya dia tidak sampai ke zaman Dajjal. Pakat macam minta doa. Takutnya kepada Dajjal. Nabi kata, mu nak tahu ke ada lagi yang berat pada Dajjal? Mu nak tahu ke? Maka Nabi pun sebutlah. Maka Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat bahawa ada suatu larangan yang lebih beliau bimbangkan berlaku kepada sahabat dia melebihi fitnah Dajjal. Ada lagi. Iaitu syirik pada niat dan qasad yang tidak tampak bagi manusia. Hanya Allah dan Tuhan dia saja tahu. Beliau SAW kemudian menafsirkannya dengan makna seseorang itu memperelokkan amal soleh dengan maksud untuk dapat redha Allah dan kerana ada orang lain duk tengok capur niat dia tu. Itu makna syirik. Walaupun 1% saja nak tunjuk kat orang dia ni molek, sudah dikira syirik khafi saja dia. Boleh dosa, bukan boleh pahala. Sebab tu ana sebut sani, ana tekan sani, kalau kita telitah gangguan syirik khafi di tengah-tengah ibadat, kena kata selalu a'udzubillahi minasyaitanir. Sehingga ulama kata kalau bunyi di bibir pun tak apa. Kalau nak elok daripada khilaf, kat sebut dalam hati. Auzubillah. Dalam hati sebut. Cukup. Supaya Allah kita kembalikan kepada niat asal kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesimpulan hadis ini? Yang pertama sekali, kasih sayang dan ketulusan Nabi SAW dalam menasihati umatnya. Nabi ni sebut semua. Kalau benda yang boleh menyelamatkan umat dia sebut semua. Dajjal tu pukih dia sebut dah juga, sahabat dia takut tu. Lepas tu Nabi kata ada lagi sebenarnya. Kok berat pada tu. Mana sebelum Dajjal tu mari, sebab kita ni boleh katakan ramai orang tak sempat pun dengan Dajjal. Mati dia dulu. Dia diperdajjal ke tu lain. Hal tu lain. Hak ada semua dengan kita. Setiap orang hidup daripada budak lagi ada dah riak ni. Sebelum balik ada dah riak ni. Dia berakhir dengan mati. Dajjal tak tahu mana riak ni ada semua. Sebab dia berkait dengan qalbun. Riak-riak ni dia panggil amalul qalbi. Perbuatan hati manusia. Hak ni ada semua ni. Dan inilah senjata paling ampuh untuk syaitan rasakan amalan kita. Jadi dengan sifat kasih sayang Nabi, dia cerita pada kita. Kalau Nabi tak cerita, kita tak tahu. Hak inilah hak anda disebut semua orang Islam ni, dia hanya selamat dengan wahyu. Wahyu ni bukan Quran saja. Wahyu ni mana ikut hak Nabi tu, wahyu dah tu. Ni sudah lebat penjaga hati. Mana ada seorang manusia boleh cerita supaya Nabi tentang hati? Walaupun kita kata ada orang cerita tentang hati, tapi takkan sama dengan Nabi. Sebab Nabi cerita tentang hati ni berdasar pada wahyu. Kerana hati manusia dibuat oleh Allah. Bila dia cerita, mana tepat. Supaya kita tengok contohnya. Ni anda baca buku tentang Kristian lah. Kristian ni, bila dalam sistem agama dia, orang-orang agama yang khusus, dia panggil padri, sisters, kita kata dah, padri lah secara khususnya. Dia ni sebenarnya dalam pemahaman puak dia, wakil Tuhan. Supaya Nabi dah tertarah dia, wakil Tuhan dia panggil. Sebab tu pengapuan dosa dengan buat pengakuan depan padri. Padri kata kena ikhlas lah. Iyalah ikhlas. Bila dia sebut gitu, padri pun istihad dia ni sudah dikira bersih daripada dosa. Ya kau gitu. Islam tak ada tu. Islam ajar, Nabi ajar kita kalau nak bersih kena bertaubat. Ni mu dengan Allah. Mu dengan Allah. Mu bertaubat. Mu boleh kata saya bertaubat, tapi sebenarnya mu dengan Allah. Kata-kata tu sebenarnya boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Sebab tu anda sebut sani. Maknanya niat ikhlas dan juga taubat, ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Yang ketiga.
Yang kedua, peringatan dari riak dan juga kesyirikan secara umum. Oleh kerana riak ni termasuk dalam syirik, walaupun syirik kecil, bila sebut aku bimbang kepada kamu syirik kecil, hak tidak menyebabkan kafir, betulah syirik besar lagi aku bimbang. Tetapi antara syirik besar dengan syirik kecil, hak mana lebih menipu manusia? Syirik kecil. Ini lebih menipu manusia. Sebab dia zahirnya nampak tidak sembah berhala, nampak tidak tunduk dan sujud pada makhluk, tapi dalam hati dia maknanya buat sesuatu kerana nak tunjuk kepada manusia. Yang ketiga, dalam hadis ini Nabi sebut bahawa riak itu lebih ditakutkan menimpa orang soleh daripada fitnah Dajjal. Jika Nabi SAW takut riak menimpa para sahabat beliau, kerana Nabi cerita ni para sahabat yang dijamin syurga, padahal para sahabat adalah penghulu para wali dan mereka sangat kuat keimanan dan kefahaman Islam. Maka orang-orang setelah mereka yang mana zahirnya, realitinya, tingkat keimanan mereka lebih rendah daripada sahabat, tentunya sepatutnya perasaan takut daripada kena syirik kecil, riak ini, lebih patut lagi lah dia takut dan dia mengelak ke diri. Maknanya kita ni kalau nak kira riak ni sebagai binatang buah, dia lebih mudah menyambar kita. Sebab kita ni tidaklah sahabat taraf sahabat. Kalau sahabat pun Nabi bimbang, tapi tak ada bukti sahabat ni murtad selepas Nabi wafat, tak ada. Tu kita tahu murtad tu saya nak apa ya tu? Hak tu terhadap umat Islam yang berada di luar kawasan. Tak jari-jari setengah tu tak jumpa pun Nabi. Ni sahabat besar hak boleh sebut nama ni. Di Madinah saya nak bakar. Sebab kalau mengikut Syiah murtad ni saya nak bakar lah. Kalau mengikut Syiah ni saya nak bakar ni, dia kata tak ada siapa tahu. Dia pakai kalung tu ada berhala. Kalung dia tu daripada berhala. Masa dia sujud pada, masa dia semaya belakang Nabi, dia dalam hati dia niat dia sembah pada berhala yang tergantung di dada dia, di leher dia. Tu Syiah kata. Dia kata tak ada siapa tahu. Oh tu kita tanya, mu tahu mana? Dan dia kata tak ada siapa tahu. Dia kadang-kadang orang nak nipu ni dia tak ingat belum gitu. Dia kata tak ada siapa tahu. So pun ada penipu ni. Ni antara contoh penipu lah. Dia kata saya nak bakar ni pernah dia lalu ke tepi kubur orang selera. Lepas tu jatuh sehelai rambut. Dia pun tak tahu rambut dia jatuh. Tapi nak ayat hebat yang saya nak bakar ni, bila rambut tu jatuh tanah kubur, orang dalam kubur tidak kena azab. Kira rambut dia selah jatuh. Saya nak bakar pun tak tahu. Masalah mu tahu mana ni? Semua pun dia tak ingat. Kalau orang menipu dia tak ingat benda-benda begitu. Kalau tanya awak tahu mana? Dan saya nak bakar tu yang punya rambut pun tak tahu. Dia kata, mungkin dia kata guru kita je. Guru mu tahu mana? Guru atas guru main gitu. Sama rupanya guru Yahya. Itulah masalah dia. Nauzubillah min dzalik. Tak salah hati-hati. Biarlah orang tidak nampak sedap kita kecek pun tak seduk gunalah hawa-hawa tak pakai lagu tu. Tak sah. Kadang-kadang manusia nak narik orang panggil hadirin ni, nak narik dia punya jumlah pendengar yang ramai ni, kadang-kadang itulah modal dia. Nak suruh orang ketawa. Guna nama malaikat, buat lucu. Benda-benda gitu salah dalam agama. Cuba elaklah. Baik, yang keempat tadi, riak lebih dibimbangi oleh Nabi berbanding Masihud Dajjal. Kerana riak boleh menimpa semua manusia. Daripada budak kecil tak balik pun ada dah sifat riak tu kadang-kadang. Dia mari nak tunjuk kau orang buat. Biasa tapi tak dosa muka dia budak. Kalau kita tengok anak kita jenis gitu, tak boleh kita sebut biar dia faham. Jahlal. Tak boleh. Suruh orang tengok wak kerana Allah. Dia tak faham pun tak apa sebut. Biar masuk lepas dia Allah. Wak berapa? Allah. Tak suruh huruf baca kitab ni lah dia ni. Adapun fitnah Dajjal, dia tidak kena semua manusia. Hanya manusia yang hidup di zaman kemunculan dia saja yang kena. Kita tak kena kalau kita tidak hidup zaman dia. Tapi kena ingatlah hadis lain ada dia punya Dajjal hak sebelum Dajjal hak besar tu, dia ada Dajjal hak peringkat cawangnya tu. Ada dah tu. Tetapi kukuk mana pun nak banding kesan dia, risiko dia, hak ni lebih besar. Gapo dia syirik sebab dia duduk dalam kita. Syirik khafi ni barang berkait dengan dalaman kita, bukan berkait dengan luaran, tidak. Ada semua. Sebab tu setengah ulama kata tempat duduk riak ni nafsu manusia. Itulah hawa nafsu tu. Tak boleh pindah tu, memang kena ada. Tak ada tu manusia tak jadi lah. Tak jadi orang. Baik, apa dia kandungnya bab ini? Bab ini membicarakan tentang maksud
dan juga tafsiran suratul Kahfi. Cuba tengok muka surat 3 apa ni 63 tak 3 muka surat 361 tu. 361 cuba tengoklah. Kita baca semula. Baca terjemahan ni saja. Dalil pertama, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, hanyalah manusia biasa seperti kamu, cuma aku diwahyukan oleh Allah. Barang siapa yang mengharap dapat kebaikan dengan perjumpaan dengan Tuhannya, dapat kebaikan semasa pertemuan dengan Tuhannya. Kalau sesiapa berharap dia dapat kebaikan semasa berjumpa Tuhan di hari akhirat, hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Dengan cara mana? Ciri amal soleh disebut lalu dalam ayat ni. Ciri amal soleh itu bila dia buat ibadat ikhlas 100% kerana Allah, tidak kerana orang lain. Itu maksud ayat ni. Maknanya ayat ni syirik khafi. Sebab kalau syirik jali itu tak ada langsung dah. Rosak semua. Jadi nak tafsir ni lah syirik tu. Apa nama syirik tu? Apa Nabi bimbang sangat syirik tu? Sebab dia menipu manusia. Yang kedua, masalah yang paling penting sekali adalah amal soleh apabila bercampur dengan dengan niat yang bukan kerana Allah, maka Allah tak terima. Sepana sebut sana lah, dia tak terima tu berat nah. Selagi dia boleh dosa. Dan kalau kita kekal dari itu berterusan, tak bertaubat daripada syirik, dia boleh hilang keberkatan. Hilang keberkatan ni kalau anda nak guna dalam bahasa Melayu, kira-kira dia boleh menampung makna hilang kebaikan dari Allah. Anda duk fikir nak ayat lagu mana berkat. Sebab berkat ni dalam konteks syariat dia ada dua makna serentak yang mesti menampung makna barakah. Iaitu kita dapat kebaikan berterusan, dapat kebaikan dan berterusan. Dua tu dapat kebaikan dan berterusan. Itu makna barakah. Setengah ulama kata kesan dia maksud dapat kebaikan dan bersikap berterusan, maknanya hidup kita akan berubah menjadi baik. Akan berlaku pertambahan kebaikan. Itu disebut dalam kitab. Tapi asalnya gitulah. Semua tu jadi tajuk. Dengan sebab tak bertaubat daripada riak. Sentiasa berlaku riak. Sentiasa berlaku. Sekali-sekala lain. Sentiasa berlaku lain. Sebab orang nipu sekali-sekala. Kerana sebab-sebab tak boleh nak elok. Dia pun itu. Walaupun dia rasa bersalah. Dosa juga. Tapi dia beza dengan orang selek mata menipu. Betul-betul tak tutup betul mata. Tak sama. Dia tak sama tu. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut. Bapa Nabi jadi takut? Nak aku paling takutnya berlaku pada kamu, bukanlah fitnah Dajjal tu. Ialah perbuatan syirik kecil. Bapa? Sebab Allah akan tak terima amalan kamu. Tu aku bimbang. Dia banyak sebenarnya yang merosakkan amalan kita. Salah satu dia panggil Al-Mannan. Orang yang mengungkit kebaikan. Al-Mannan ni orang yang mengukit kebaikan. Dia buat baik, lepas tu dia ukit. Bila tak kena dengan orang buat baik tu, adalah tak kena, dia pun ukit. Apalah tu. Tidak kena budi. Padahal dia tu rumah dia, aku je buat. Aku je tolong beli zinc. Aku buat mari tukar aku. Nak kerja pun kita tak paling. Di sinilah dia ada sukatan pendidikan. Orang Islam dia panggil husnuzan. Itu sukatan pendidikan. Kita kena sangka baik pada orang. Kadang kita disibuk dah orang tepi, kita tak nampak. Tam-tam kau bawa kereta. Engkau masa ngaji dulu, engkau cikgu kita sebut dah jangan duduk paling-paling dah bawa kereta tu stoi tak paling langsung. Kita lalu tu dia tak tengok lah kita, paling. Kena sangka baik. Dia ni pemandu berhemat dia panggil. Kena sangka baik. Kalau kita tidak sangka baik, tidak punah habis hubungan kita dengan isteri puasa. Sangka buruk saja pada isteri. Bila-bila masa saja boleh berlaku berantak ke keluarga. Ni pun gitulah juga. Syirik ni bahaya kerana itulah. Bahaya syirik. Walaupun syirik kecil. Yang keempat, alasan lainnya bahawa Allah adalah sekutu. Alasan lainnya bahawa Allah SWT adalah sekutu yang terbaik. Maksudnya apa dia? Dia gini kena faham lah. Dia gini, dia syirik ni dia melibatkan tiga pihak. Syirik ni dia melibatkan tiga pihak. Dia panggil musyrik,
Pada syirkun ni panggil perbuatan syirik. Dia ada 3 pihak. Pertama sekali, orang yang melakukan syirik, na'udzubillah, mana kalau kita lah kesilapan tu. Yang keduanya, syarik, orang yang dia syirikkan dengan Allah. Allah tu maknanya orang yang disyirikkan. 3 pihak. Baru berlaku syirik. Manusia yang melakukan syirik, lepas tu yang dia syirikkan dengan Allah, dan Allah tu sendiri. Kalau Syiah, 3 juga. Tetapi tempat Allah tu dia letak imam. Orang yang melakukan syirik, dan orang yang dia syirikkan dengan imam dia. Tu dalam konteks Syiah. Mana syirik ni berkait dengan imam, kita ni syirik ni berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza tu. Usul syirik Syiah dia panggil. Tu kan. Jadi bila kita buat syirik, orang yang kita syirik dengan Allah, kita ambil Allah sebagai sekutu kita. Apa-apa kita dengan Allah, tak saya dengan satu hak sepatutnya. Makna kalau sekutu kita ni adalah Allah sahaja, tak perlu pada lain. Tu maksud dia ni. Tu makna sekutu yang terbaik. Kalau kita nak bersama orang, nak ambil hati orang, kita nak ambil hati, nak tunjuk pada dia, Allah saja. Tu sekutu yang terbaik. Jangan ambil sekutu pada sekutu Allah. Tak boleh. Tu jadi syirik. Sebab tu Tuhan suruh apa-apa kerana aku. Sebab tu dalam latihan praktikal, secara amali, nak buat apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Kena sebut. Kena sebut. Niatlah bismillah. Orang tak dengar, tak apa. Kita yakin kita sebut. Apa tu? Nak didik hati. Berapa, cuba agak hati kan? Cuba agak, anak pun tak pernah kira. Cuma bila kita baca dia mari mikir lah. Daripada bangun tidur tu kan. Mula-mula bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Tu makna bismillah ada tu. Sebut nama Tuhan. Nak masuk bilik air, nak masuk bilik air. Apa ni? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma juga. Sebut nama Tuhan juga. Tubik bilik air pun paling tidak ghufranaka. Tu mana Allah. Mohon keampunan kepada engkau. Engkau tu mana Allah. Allah juga sebut. Tak ada benar sebut Tuhan. Sama ada dengan lafaz yang terang, sama ada dengan menggunakan isyarat atau menggunakan isim dhamir, tak kira. Tapi semua pada Allah. Pada nak tengok cumi pula kan. Kalau bila air pun tilik cumi dah. Ma'ahsana khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, comelnya rupa para aku. Ni kita banding dengan hudu lah. Jangan banding comel. Comelnya wajah aku. Fahassin khuluqi. Elokkanlah akhlak aku. Allah juga kita. Semua Allah. Dah lah kalau tidak tu tak ingat tu bismillah. Bismillah berlaku. Allah juga. InsyaAllah orang yang menghayati hidup dia dengan tauhid seperti yang diajar oleh Nabi, InsyaAllah dia jadi kukuh akidah tauhid dan hilang tu akidah syirik dalam jiwa dia. Baik, seterusnya. Yang kelima, Rasulullah SAW sangat bimbang bila sahabat beliau melakukan dia. Bimbang. Rasulullah sangat bimbang kok sahabat bila tu tak sesuatu. Rasulullah SAW sangat bimbang akan berlaku syirik kecil pada para sahabat dia. Sangat bimbang. Sebab tu dia kecek aku, mu nak tahu ke ala ukhbirukum. Mu nak tahu ke kalau aku cerita pada kamu, kok lebih aku bimbang berlaku pada kamu lebih daripada fitnah dajjal. Sahabat. Tadi sebut dah kan mimbabi aula, kalau sahabat pun Nabi bimbang, kita lagilah kena jaga dia. Sebab sahabat ni ahli syurga dah. Yang keenam, tafsiran riya. Nabi sendiri sebut contoh. Seorang semaya, dia memperelokkan salat dia, tapi niat tu memang kerana Allah, start daripada awal. Duduk tengah semaya tu, mana-mana bunyi, dia berasa. Tua dia mari. Minta maaf lah sebut tua sama ni sebab ni. Sebut tu email marah pula. Belum mari tengok. Orang duduk tengok. Mari berasa begitu. Kena betul lalu. Jangan duduk alik gitu. Ya sedap pula berasa. Tak boleh gitu. Ana ingat lagi. Masuk ngaji Maulana di masjid. Masjid Muhammadiyah. Ada sunnah Nabi Daud tu ada disebut. Dia jangan elok, jangan biarkan begitu. Jangan seronok dengan perasaan tak betul tu. Kena kata lalu ala hati, berlindung kepada Allah. Ta'awuz, falyata'awwaz tu. Kena sebut lalu auzubillah itu. Kena sebut lalu. Kalau tidak jadi bahayalah. Kalau tidak jadi bahaya. Baik. Habislah bab tu Ada nak tanya ke sebelum kita masuk bab yang ke-37 ni. Bab syirik lagi termasuk dari syirik yang memotivasikan seseorang dalam amalnya hanya untuk kepentingan dunia. Dunia itulah yang membuatkan dia jadi semangat dalam buat amal soleh sebenarnya. Kerana nak dapat dunia. Ni pun syirik juga. Tapi syirik ni lebih kuat syirik. Yang syirik kecil lah. Kita bincang lepas ni. Ada soalan dah. Kalau nak tanya lah syirik
kecil yang dimasukkan riak itu. Sebab hal ni pun berkait dengan syirik juga. Lepas ni dia akan royak. Apa perbezaan dengan tajuk 30 nes ni? Okey, ada? Boleh. Syirik. Kalau kita riak. Riak. Kalau kita banding dengan syirik, apa perbezaan dia antara? Perbezaan tu dari sudut persamaan lah. Sudut sama baru kita boleh beza tak. Dia gini, syirik akbar ni dengan syirik asghar ni makna buat kerana. Buat kerana. Kalau orang panggil amal soleh yang mukhlisin, yang dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas ni kerana Allah semata-mata. Niatlah. Tetapi kalau seseorang tu memang dia buat daripada awal niat kepada berhala, tu orang panggil syirik akbar dah lah. Syirik akbar. Tidak Islam dah tu. Hak ni tak. Dia buat, dia tu Islam. Cuma bila dia buat ibadat, bukan mempersembahkan ibadat, tetapi nak suruh orang puji, nak suruh orang tengok. Akhir sekali dia dapatlah puji orang tu. Sebab tu dalam riwayat lain, apa yang dia nak memang dia dapat. Dia nak puji orang akan puji dia. Kalau dia nak projek dengan dia buat, dia mungkin dia boleh projek juga. Boleh, tetapi berdosa besar dan dia tak dapat apa pun dengan amalan dia. Hidup dia tak berkat, banyak kesan risiko yang dihadapi oleh orang syirik. Jadi perbezaan dia dari segi sama-sama tidak kerana Allah. Itu dari sudut sama dia. Yang kedua, sudut sama laginya dari segi hilang pahala. Sudut bezanya hak ni hilang pahala hanya berkait dengan amalan yang dia syirik asghar tu saja. Panggil riak tu. Ada pun syirik akbar bila dia buat tak jadi amalan lain tu. Tak jadi tu semua. Semua tak jadi. Tidak dikira pun. Walaupun setengah ulama, walaupun kebanyakan ulama kata orang syirik ni dia buat baik, Tuhan tulis juga. Tuhan tulis juga. Orang kafir Tuhan tulis. Maknanya kalau dia masuk Islam, Nabi kata idza aslamal abdu fahasuna islam kataballahu lahu ma salafat. Wa muhad anhu ma salafat. Sesiapa yang memeluk Islam, asal tidak Islam dia convert, dia masuk Islam. Kemudian dia telah melaksanakan tanggungjawab dia sebagai Muslim yang baik. Mana fardu ain lah paling basicnya. Dia jaga tu. Allah akan catat, Allah akan tukar semua kebaikan dia hak malaikat tulis masa dia kafir tu jadi pahala belaka. Wa muhad anhu masalah. Dan Allah hapuskan dosa-dosa dia. Ulama kata kalau dosa dia menipu orang, dosa dia zalim orang tu dia kena minta maaf khusus melalui proses taubat khusus lah. Dosa tu memang dosa kecil. Kalau dia ambil harta orang dia tetap kena pulang ke tu. Tu perbincangan lain pula. Ana ayatnya hak Tuhan Nabi sebut. Itulah beza dia. Mana sama-sama hilang pahala, cuma hak tu hilang keseluruhan, hak ni hilang hak berkait dengan amalan itu saja. Lepas tu sudut sama lagi, sama-sama niat kerana tu. Hak ni niat kerana Allah secara ikhlas, secara total. Hak ni niat tu sudah berbelah bagi. Sebahagian kepada Allah, sebahagian kepada. Itu sudut tu. Mana sudut tu masih ada persamaan lagi. Cuma perbezaan dia, syirik ni tidak mengeluarkan seseorang daripada daerah Islam, tapi syirik akbar ni mengeluarkan seseorang itu dari daerah Islam sehingga dia tidak Islam lagi. Maknanya kalau dia nak masuk Islam, dia kena bertaubat dan dia kena mengucap semula. Kalau syirik tadi tak payah mengucap semula, taubat lah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dia baiki niat dia semula. Baiklah. Dia ada juga satu lagi bahaya manan yang ana sebut tadi kan. Manan ni hadrat. Ana buat contoh gini lah mudah. Ni ta'rif bil misli kot. Nak suruh mudah faham. Katakanlah, ni ada kisah, ni ana sebut kisah lah. Kalau tuan dia dengar sahur perut ni. Biarlah, ana tidak sebut nama dia. Tapi kalau sebut gitu dia boleh agak tu. Biarnya agak lah. Biarnya agak. Adalah seorang tu dia ajak ana pergi mai ajak mulia. Masa tu ana jadi tu imam. Atau ana kata terang tu. Jadi ana ni jadi ada hijah lalu lepas tu. Jadi anak tak pergi lah. Tapi kita mintalah supaya mana boleh pergi lah. Semua saya tak pergi lah. AJK pun faham lah apa anak tak pergi. Tiba-tiba ICU tak segi juga. Dia pun ada kerja juga lepas tu. Gila. Ramai juga 4-5 orang juga. Bila dia tengok tu email tak ada. Dia nak marah. Dia kata depan AJK perawi anak ni. Yang merawikan cerita ni AJK. Dia kata apalah sombong tu email ni. Padahalnya akaun tu kita yang beri dalam masjid. Dia bakit. Anak pun tanya AJK lama mana dia membahas akaun. Dia kata lama dah 40 tahun dah. Anak kata nanya.
Kata Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rasakkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit. Anak pun salah dia ayat pada dia, kalau dia nak dapat pahala pada akau ni, dia kena bertaubat dan dia kena niat semula. Hak 10 tahun tu rugi gitu ya. Memang gitu. Profesor Dr. Salim Id Ahli Hura tu. Waktu tu. Guru kita pun sebut jangan. Sebab itulah dalam kitab fiqh bagi orang yang ada masalah ni, kalau dia nak sedekah boleh-boleh dia sedekah jauh, dia tak nampak. Dia sedekah di jauh ke, kalau dia dekat dia nampak. Bila dia nampak, situlah syaitan ganggu dia. Bagi orang yang ada lemah jiwa gitu, dia tak boleh sedekah dekat bahaya. Mengikut ahli fiqh. Nak jaga ni, nak jaga hati. Gitu kan. Okey, boleh kan? Okey. Kalau tak sebut, kamu mungkin ada hati dia. Itu kena hatu, ada kata kena istighfar cepat-cepat tu. Lintas tu waswatun min wasawisi syayatin. Ulama kata itu gangguan syaitan tu. Dia nak ganggu kita. Sebab tu ada sebut dia jangan digalik lah. Sedap pula. Sedap tu rupanya duduk tengah riak. Ingat aku sakit perut. Ngukit pun supaya lah. Tali. Dalam hati tu hawi perlu lagi untuk kita betul. Tak kena lalu lah. Tapi kalau dalam hati dia gitu, lepas tu dia layak pula, dia tu pun tak ada bertaubat, tak ada tarik balik dalam konteks mana betul balik hati dia boleh jadi lah. Cumanya dalam setengah tafsir yang tengok mengungkit ni dia berkait dengan pernyataan zahir. Tapi setengah ulama tidak gitu. Mestikah kita nak mengungkit dengan sebut? Ramai ulama kata baru timbul mengungkit kalau sebut. Nama lagi ungkit. Sebab tu ramai ulama kata dia sebut. Tak kira dia sebut ke bini dia ke sebut tak kira. Kalau duduk dalam tak lagi. Sebab riak ni lain. Riak ni memang khusus untuk hati. Hak mengungkit tak dengan zahir. Mengungkit ni anak sebut sekali ada tanya dok molek juga. Dia mengungkit ni mesti ke dengan lidah dalam kategori yang ulama buat dak. Termasuk juga mengungkit ni dia jadi tidak hormat pada orang yang dia buat baik. Dia jadi pandang rendah orang tu. Contoh ambil contoh mudah kan. Katakanlah dia duk bantu jiran dia orang susah. Kadang-kadang dia menggunakan tenaga mana jiran dia hak dia derma tu untuk basuh kereta dia. Kawan tu mesti basuh muka kawan ni duk sapuk anak dia mengaji. Duk mesti dua orang kawan ni duk tolong. Ikut suruh dia buat. Tak lihat gitu. Dulu ni ingat Maulana kata kalau kita buat gitu mana kita telah melakukan azan perbuatan menyakiti. Itu juga nau'um minal mannan. Itu termasuk dalam mengungkit juga. Tak lihat. Tu ambil kesempatan jadi. Mengungkit juga, cuma mengungkit dalam bentuk kita ambil manfaat dengan dia tanpa dibayar. Kita upah dia buat kerja lah tu. Tolong basuh kata kawan. Mestilah kawan tu buat punya makan budi kita. Talih lagu tu. Agama Islam ni dia nak bersih. Tu itu. Gitu kan. Berhati-hatilah. Anda tak ingat hadis, sebenarnya ada hadis khusus tu Nabi sebut jangan kita mengambil kesempatan dalam bentuk menganiaya orang yang kita sedekah tu. Nabi sebut tu dia boleh menyebabkan jadi kita ni jadi hilang pahala juga. Kena beringatlah hadis hadirat. Sebab itulah kadang-kadang anda tengok ni, minta maaf sebut tidak nak kata pada siapa-siapa, ni pengalaman kita, guru kita pada pengalaman masa kita belajar Minhajul Abidin ni Ghazali dulu, banyak kita dapat maklumat pengalaman hidup dia, pengalaman dia ngaji dengan guru dia di India, Pakistan. Bagaimana proses, bagaimana jiwa manusia ni jadi tak molek. Antara dia sebut sana ni lah. Mana jangan kita ambil kesempatan di atas orang yang kita buat baik. Tak boleh gitu. Dan ramai juga kadang-kadang manusia ni sebenarnya zahir nampak baik tapi maksud dia tidak baik. Sebagai contoh. Ada setengah orang tu ni berlaku kepada, yalah ni anda sebut contoh. Dan contoh ni memang benar berlaku. Sama ada dewi kepada sekolah ke, dewi pada individu ke. Jadi mudah kalau dia nak kritik, nak apa, dia kata ni kita panggil rumah kita apa tak hari ni. Kadang-kadang dia patut dia akan sebut itu mengungkit ke tu. Nampak ni tak jadilah hanya ni. Dia mudah jadi nak kritik, kesal daripada dia berbudi pada dia mudah jadi nak kritik orang. Dia mudah nak kata, dia mudah menyalahkan orang. Semua tu termasuk dalam mengungkit hakikat. Kesal. Kita contoh kalau manusia kita ni pun ada berasa lagu tu, kalau kita tak jaga kita pun jadi terbabah tu. Bila kita tolong institusi ni, produk tafih ni,
Ada saja tak kena. Kita saja, apalah kau tu gini. Tapi kalau kita tidak terlibat dengan wira, kita tengok pun kita klik saja. Beza tu. Jadi mudah kita nak kritik, mudah kita nak menyalahkan. Sebab apa? Sebab kita ada budi di tempat tu. Tu tak molek tu. Makna kita nak tegur dia bukan kerana kita buat baik pada dia. Sebab tegur tu termasuk benda yang bersendiri ada. Tak perlu berkait dengan kita buat baik pada dia. Tu. Payah agama ni. Payah. Payah ni maksud ananya bukan payah mana kita tak boleh buat. Dia sensitif dari segi gangguan. Maknanya syaitan yang di sekeliling kita al-khannas tu, al-khannan kayak alladhi yuwaswisu fi sudurin nah tu minal apa ni? Ayat tu dah. Khannah ni hadrat dalam surah apa ni apa ni? Qul a'udzu birabbil falaq tu lah. Qul a'udzu birabbin nas maliki ilahin nas min syarril waswasil khannas. Surah terakhir. Syaitan al-khannah ni syaitan lagu mana? Syaitan al-khannah ni dalam ayat tu sebut, kalau kita tengok dalam tafsir, al-khannah mana syaitan yang mana dia ni tak tinggal jauh kita. Kalau kita berzikir, dia tak ada tubuh kita, tapi dia ada tu, dia alih kursi di kita. Tu dia khannas. Kita lupa saja pok dia mari lagi. 24 jam. Tu dia panggil khannas. Hak ni anak rasa dia tak makan nasi kapik, dia tak pergi beli tak gapo ni. Dia duduk neng tengok. Khusus ada berlakon. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak tu hati-hati lah. Memang berambak nak hari kita macam dia. Kalau tidak dia ambak kita ambak dia. Tu dia panggil al-khannas. Al-khannas ni makna syaitan yang siapa mengintai-intai manusia. Jadi lagu mana tu maksud mengintai tu? Maknanya kalau kita ingat Tuhan, kita baca Quran, kita zikir, kita ikhlas dia lagi. Saat kita lupa saja, kita ingat ke benda lain, tak ingat Tuhan, dia mari lagi. Tu al-khannas. Dalam surah An-Nas itu sebut. Kena berhati-hatilah. Musuh lain tak ada gitunya, ada juga tanya dia tidur musuh ni. Tanya dia makan nasi, tanya dia pergi kela, tanya dia pergi musuh. Tapi hak ni al-khannas. Sebab tu ada doa Nabi suruh kita minta doa gangguan khannas itu. Itulah. Maka ada musuh bentuk manusia 24 jadi itak kita. Orang panggil nak nanti kita celika sikit lah. Kita lupa lala sikit lah maksud. Khannas saja. Begitulah hadirat. Okey, ada soalan? Tak ada, kita nak pergi pada bab 37. Akan anda teruskan. Kalau ada boleh tanyalah selepas ni. Okey, sekarang ni kita masuk bab yang ke-37. Bab yang ke-37 ni hadirat termasuk dari syirik lagi. Motivasi seseorang dalam amalnya. Maknanya yang menjadi pendorong pada dia buat amal soleh kerana ada kepentingan dunia. Ni pun orang panggil tak ikhlas juga. Ni pun syirik juga lah ni. Semacam syirik juga. Buat sesuatu bukan kerana Allah juga. Hak tadi dalam betul riak. Riak ni maknanya berkait dengan orang. Hak ni tak kerana nak dapat sesuatu duniawi. Jadi ada sudut sama. Ada sudut tak sama. Kalau riak ni dia lebih khusus pada orang. Kita nak dapat perhatian dia. Hak ni pun ada juga mana perhatian orang. Tetapi bulat kata kerana nak benda. Nak ke dia? Dia ni suka duk baik ke duk belanja kita. Kalau pergi makan dia sama belanja kita pun mula jaga dia. Hak ni jaga benar. Hak lain tak jaga lah mana. Sebab dia tak ada gapo sayang kita lah. Hak ni dah tak boleh. Bahaya tu. Kita boleh ada kena. Ataupun boh kita ni, kita dengan macam kita nak ambil perhatian boh. Jadi hak nampak kita dah buat molek, sebenarnya kita nak dia panggil nak ampu dia lah. Dia panggil anfusana wa anfusini tu. Tu dalam bahasa Arab lah tu. Orang Arab pepeh lagu mana tak tahu. Jenis pasal mengampu. Jalan itu syirik. Ni kena ingat tak? Kita bincang ni bukan sekadar tauhid, tahqiqut tauhid. Nak dapat tauhid yang tinggi. Kena buat semua benda-benda gini. Jenis buat sesuatu yang nampak baik tapi kerana orang tak kira nama syirik ke nama kamu tak kira. Semua tu termasuk dalam syirik tapi tidak mengeluarkan seseorang daripada akidah tauhid. Kalau ada orang tanya, bila bincang tajuk ni kalau ada orang tanya gini. Oh dia kata nampaknya bab yang ke-37 ni tak ada beza dengan bab 36. Dari segi riak tak ada beza tu. Kalau nak jawab lagu mana? Saya jawab gini pada tuan punya kitab ni lah. Ana sebut musannif pengarang, tak sebut nama dia. Sebab dia pun tak suka sebut nama dia. Kalau ada orang tanya lah. Kalau ada orang tanya. Nampak serupa ni Ustaz ni? Bab 37 ni yang memotivasikan dia buat baik tu kerana dunia. Hak tadi pun
Dia semaya, dia comel semaya itu kerana ada orang tengok. Tidak dunia juga tu. Supoh itu apa tak boleh tadakhul. Dia panggil apa tak boleh tadakhul. Tak boleh serapkan tajuk ni dalam tajuk tu. Jimat dah susah tajuk. Tu makna tambah tu dia tak terjimat. Nah, jadi maknanya kita tadakhul. Tadakhul ni gini saja. Benda bila nampak sama kita masuk. Jadi dia panggil tadakhul. Serapkan tajuk ni dalam tajuk. Sebab mana lebih kuat? Lagu mana nak jawab? Saya jawab, kata penulis ini. Antara keduanya, iaitu riak dengan buat sesuatu kerana dunia, dia terdapat makna yang umum dan terdapat makna yang khusus. Umumnya sama. Zahirnya nampak sama. Semuanya buat bukan kerana Allah, tu sama. Cuma khusus dia tu buat tidak kerana Allah tapi kerana manusia. Tak kira siapa. Hak ni tidak khusus pada manusia. Dia nak sesuatu yang ada pada manusia. Tetapi kok mana dia kena tunjuk pada manusia tu yang mana sesuatu ada pada manusia. Sudut tu sama. Sebab tu dia kata, ni kalau ngaji bahasa dia apa? Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak dia panggil. Kalau orang ngaji ilmu matik dia panggil umum khusus. Dari segi umum ni, dari segi khusus ni. Dari segi umum nampak serupa. Jangan tengok situ, tengok dia khusus dia. Sebab ni lebih bersifat pada nak benda dunia. Hak tu lebih bersifat nak suara puji. Sebab tu dia riak tu nak suara tua kata Allah. Sejuk tengok natu aku. Dia kata gitu. Lepas tu dia rupanya dia nak projek pada tua dia. Rupanya tua dia nak ada projek. Tu boleh gabung ni. Ni adalah kerana nak benda tu. Sebab tu anak kata pokok pengampu. Keduanya bertemu pada satu titik. Jika dorongan yang memotivasi ke seseorang dalam buat amal perbuatan adalah mencari pujian manusia dan nama baik di hadapan manusia, maka perbuatan itu hal-hal jelasnya syirik. Riak lah kalau gitu. Nak dapat puji orang. Dia bukan nak benda pun, nak dapat puji orang. Tapi kalau dia dengan maksud nak benda, tak puji, tak apa asal kebui. Nak suruh boleh dia minta tu. Hak Tuhan ni kita bincang. Mana hak nampak dia buat baik tu, duk tolong orang tu, rupanya nak benda yang ada pada orang tu. Tidak ikhlas lah belakang ni. Baik. Begitulah seperti yang telah diperjelaskan tentang riak. Dan ini adalah keadaan orang-orang munafik. Hak ni ke? Dengan hak baru selepas kita bincang. Semua tu ciri-ciri munafik, akhlak dia panggil. Munafik dari segi perilaku. Ini juga merupakan motivasi dunia dengan berpura-pura berlaku baik di hadapan dunia. Tapi dia sebenarnya kerana nak kejar dunia. Motivasi dia buat baik ni adalah untuk dapat dunia. Untuk dapat pujian dan kedudukan manusia. Jadi dari sudut ni kita boleh capus sekali. Cuma hak khususnya hak tadi dia tidak maksud dunia. Nak suara puji je. Nak suara kata jadi maulid dia main. Hak ni tak ni. Boleh jadi hak tu pun ada juga. Dan sebenarnya hak tu tidak besar. Hak besarnya nak dapat sesuatu daripada orang itu. Hak tu sudut hak spesifik. Hak tak sama. Sudut khusus. Boleh faham? Kalau ada berlaku dua-dua tu hak ni memang dicampur dua-dua tajuk. Nak suara puji besar. Lepas tu nak dunia daripada orang tu. Dia nak juga. Bahkan kalau hak ni, dia target sebenarnya bukan pujian tu. Dia target sebenarnya lah benda yang ada pada orang tu. Hak tu dia kira ni. Hak ni hak kita panggil buat tidak ikhlas hak biasa tu lah. Hak biasa tu ni. Tapi kok mana ada makna syirik juga. Dari sudut mana tu? Tak boleh pahala buat baik. Boleh dosa. Sama dengan tadi. Sama. Bezanya dengan riya adalah bahawa bab 37 ini menjelaskan tentang amal soleh yang dilakukan oleh seseorang namun tujuan dia atau yang memotivasikan untuk dia buat benda soleh adalah untuk mendapat dunia tu. Riya tu sambil saja. Hak tadi tak, riya tu utama. Nak dapat pujian tu utama. Itu beza dia. Seperti atau contohnya adalah dia orang contoh. Misalnya seorang Muslim berjihad untuk mendapatkan harta. Ataupun berjihad untuk mendapatkan harta rampasan perang. Atau perkara-perkara yang lain. Niat dia tu. Ni memang tidak syirik. Tetapi tak boleh pahala jihad. Sebab jihad tu kerana nak dapat ghanimah. Niat bolak kata gitu. Nak dapat dunia tu. Orang tengok dekat perang tu. Dengan pedalnya. Anak tak tahulah lagu mana kalau orang niat gini. Sebab dia tahu perang ni mati. Kalau mati orang ni mah semua kali. Anak duk rasa tak tahulah. Jadi sangka buruk lah kita no. Dalam hati dia tu takut mati. Walaupun puan tu tak orang minta lah biar kena orang jangan kena aku. Sebab kalau dia kena tak boleh gapo dia niat tadi.
Tu. Hak munafik hak sebenar perai pun dia tak segi dah. Tu munafik hak sebenar. Jadi hak munafik dia sebenarnya kadang-kadang dia ni adalah kelemahan diri dia gitu. Hak tu ni yang dimaksudkan di sini. Dengan maksud nak dapat ngaji misalnya, kerana nak dapat dunia, nak memperdagang ke agama. Kan ngajar dia boleh fitih tak gitu. Gi cedung belum tentu boleh fitih lagi. Dia niat kata gitu. Ni hak kita bincang. Tu syirik juga. Tidak kerana Allah. Walaupun bukan riak. Kalau campur dengan riak lagi besar. Habuat dosa tu. Tu kan. Kalau misalnya kita pergi ngajar di sekolah. Boleh gaji bulan ni. Memang dia niat nak gaji. Sebab tu dia anak murid dia nak mari itu dia tak ada apa semangat hak lebih daripada hak sepatut dia buat. Ya ikut mu dalam hati dia aku cukup boleh gaji. Tapi kalau kita tengok cikgu yang ikhlas ni anak murid tak mari, telefon peri bapa. Jerit bapa tak mari panggil, susah hidup dia. Macam dia ni guru ni tidak ada waktu khusus dia sebagai guru. Di mana-mana pun dia guru pada anak murid dia. Mungkin hak ni lebih ikhlas lagi. Itu dia sebab tu guru kita sebut malah nak sebut dulu. Dia kata ada setengah ulama. Kalau kita pergi jawatan khusus dalam bidang agama, kalau kita buat sekadar arahan secara khusus saja, kita sebenarnya tak boleh pahala lagi. Ada ulama kata gitu. Kita kena buat lebih. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam bidang agama khusus. Misalnya itu imam. Dia dibayar ke. Dia tak boleh sekadar mari ikut jadual. Dia kena buat lebih lagi. Baru boleh pahala. Ada yang kata begitu. Sebab jawatan itu asalnya tak payah gaji. Imam, siap, kebentuk bila. Ada yang kata begitu. Tapi bukan semua ulama kata gitu. Dia kata boleh terima. Untuk supaya melicikkan lagi dia punya sistem tu. Ni kalau nak kerja lagi boleh terganggu banyak kau. Tapi niat tu suku. Nak ikhlas. Gaji tu semua orang boleh gaji. Kerja tidak gitu kan. Beda agama ke. Beda tidak agama. Semua dia dapat gaji. Tetapi kalau kerja dengan maksud nak dapat gaji tu saya. Memang tak ikhlas dia tu. Boleh gaji nanti. Pahala tak boleh. Cukup boleh gaji. Jadi maknanya bagaimana kerja kita. Walaupun kerja kita duduk dalam pejabat, duduk semok bil, duduk semok dokumen ya, tidak nampak orang panggil mengajar agama, tidak nampak mengajar ilmu agama. Lagu mana nak boleh pahala? Ikhlas kerana Allah. Buat kerana Allah. Gaji itu sebenarnya tidak niat pun dia akan dapat. Tu payah juga tu. Sebab biasanya orang tumpu pada ngaji agama di masjid kena ikhlas. Dia mana-mana kena ikhlas dia. Dia tak berkait dengan agama semata-mata. Kehidupan dunia pun tak ikhlas. Tak boleh pahala. Kehidupan dunia, kalau dilakukan cara betul ikhlas pula, dunia pun jadi boleh pahala. Itu maksud dia. Baik, anda nak suruh faham ni dulu supaya kita dapat perbezaan. Baik, seterusnya. Penulis, dia tak ada kurungnya. Jadi anda tahu atau lah dalam kurungnya tu. Penulis, rahimahullah dalam bab ini, ingin menjelaskan bahawa melakukan amal salih kerana mengharapkan habuat dunia, tak kira dia kerja apa, asalkan kerja dia tu soleh, kerja dia tu molek halal, dia niat bukan kerana Allah, itu merupakan syirik yang menyebabkan tidak sempurna tauhid dan amalan dia tu dikira terbatal dengan maksud tak leh pahala. Gapo-gapo pun kita buat. Ana pernah dengar dia meninggal dunia dia ni. Nama dia tu Profesor Dr. Mahmud Zuhdi. Mahmud Zuhdi dia Kelantan kita. Rasa isteri dia tu anak tu petir lah. Seperti dia nama Hasbullah kan. Tak silap anak gitulah. Profesor Dr. Mahmud Zuhdi ana pernah kuliah di tempat dia. Dia ada satu center dia. Dan ni adik dia pun meninggal dah sana. Kedai. Profesor Kamil meninggal dah. Masa tu adik dia jaga. Tak apalah ana nak sebutnya, ana dengar dia bincang ni lah. Dalam siaran radio, dalam masa ana bawa kereta lah. Dia kata sebenarnya kita kerja apa pun. Tidak semesti kita mengajar tidak semesti kita mengajar agama. Gapo pun kerja kita, hatta mekanik pun. Kalau kita buat kerana Allah, kita boleh pahala. Lagu mana nak ubah je boleh pahala tu? Salah sekali niat. Ni nak cari rezeki yang halal. Tu niat. Rezeki yang halal. Lepas tu kalau kita nak boleh pahala besar lagi, kita urus perniagaan kita, kita urus banking kita dengan ruh semangat agama. Contohnya ke dia? Kebersihan. Husnul mujamalah. Melayani pelanggan dengan baik. Orang panggil mesra pelanggan. Tu bahasa Arab panggil husnul mujamalah. Wisala. Kalau orang mari, kita wisala kita Assalamualaikum. Kalau orang Islam lah. Mana kita jaga kebersihan, tepat waktu. Banyak kita buat orang panggil sunnah-sunnah agama kita. Kita masukkan dalam operasi di premis kita, kita akan dapat pahala. Tu orang panggil perniagaan mengikut lunah agama. Walaupun tidak mengajar Quran, dia boleh pahala. Tak perlu kita tukar kerja kita.
Oh nyanyi tu tak? Nak dapat pahala ni kena ngajar Quran saja. Patut orang hak mekanik tu dia nak boleh pahala masa dia beraya ke? Tak betul agama lagu tu. Awak buat apa masuk bilik air pun boleh pahala, tapi dengan cara yang betul. Kau kemah tu dia royak. Galib kita dengar. Oh iyalah kita pun tahu dia cuma cara dia royak tu. Orang hebat, orang bijak ni cara dia royak tu mudah faham. Kita pun dengar. Oh kita pun boleh tupai cara dia royak. Baik gitulah. Hasil ni maksudnya ni. Kadang-kadang orang bila orang agama buat silap, apa orang agama dia buat silap tak seperti orang agama. Mana-mana orang. Cuma biasanya orang agama ni dia lebih jaga. Sebab tu orang lebih letak pada dia. Bakal Tuhan pun nak tunjuk hak tu ni. Bahawa kena berhati-hati. Orang agama pun kita kena berhati-hati. Sebab ramai juga ni lah dajjalum minad dajajilah ni. Dajjal hak sebelum hak tidak menjadi alamat akhir kiamat. Ramai juga dajjal. Tak ada jauhan tu. Tidak anak murid dia beri gambar sekeping sore nak baca kitab tengok gambar Tok Guru dulu. Tak ada jauhan lagu tu. Kita kelih pun malu. Sedih anak kelih. Macam mana lah orang agama jaga. Lepas tu orang masyarakat awal pun siapa cidik-cidik pun boleh tak boleh nak faham. Boleh tak boleh nak faham tu. Boleh tak nakak tu. Akhir sekali Allah nak hina ke dia bila dia tak bertaubat. Lama mana dia duduk mai tipu orang lagu tu. Allah nak hina dia terbongkar. Jadi kita ni sebelum terbongkar keburukan kita kena bertaubat awal-awal lah. Hak saat ni salah tu. Ana duduk sana misalnya, ana duduk di Selangor, nak tahu. Bila kita klik ni tengok ada seorang ustaz berzina dengan budak bawah homo dalam kereta. Dia ni ustaz, mungkin ceramah kat rumah ana apa dari kita pun kenal kan. Sebut nak tempat tu memang tempat laluan kita lah. Oh kena ada anak dah, ada bini, ada anak. Tak tanya dah tak timbul dah ragu bila dia berzina dengan budak bawah homo. Tak kira dah setuju tak setuju pun dia ada hukum tu. Hak peliknya hak kita rasa itunya watak agama. Ngapa Quran dia ni ngajar di masjid Allah uji kita. Siapa kita pun jadi usinya kita ni. Benda-benda lagu itulah ni tak. Wallahu a'lam lah apa sebenarnya sebalik sehingga Allah hina ke dia sampai begitu sekali. Tak tahulah wallah. Tapi kejutlah. Warga kita berkejut. Muka kenal Mana awak kan? Benda-benda gitu dah. Mudah-mudahan benda-benda gitu dia menjadikan kita lebih berhati-hati dalam hidup. Kena sentiasa berdoa kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nak apa-apa kena sebut tu. Sebab hak tu dia mengandung kita minta doa supaya kita boleh buat apa yang kita nak buat. Hak baik tu. Sebab tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali daripada Allah. Minta Allah beri kuasa dan daya pada kita supaya kita boleh buat niat baik yang kita nak buat tu. Itu makna la haula wala. Itu mengikut huraian ulama. Bahkan Ibn Taymiyah kata sebenarnya la haula wala ni yatakawwanu makna istihanah. Makna istihanah. Sebenarnya dalam la haula wala hakikatnya dia mengandungi makna minta tolong supaya Allah beri kejayaan setiap apa yang kita nak buat. Disebut dalam kitab tu, janganlah kita tukar dengan innalillah. Innalillah ni bila ditimpa musibah, kita kata innalillahi wa inna. Dia tak boleh tukar la haula wala lain maksud dia. Sebab tu bila muazzin ajak kita hayya 'alas salah, marilah semaya Jumaat, kita kata la haula wala. Minta tolong ya Allah beri kita kekuatan nak pergi semaya Jumaat. Walaupun benda tu tidak buat, tapi tak ada kekuatan, tak boleh nak pergi. Tak benar lah. Innalillah dia bila ditimpa musibah. Mati tu salah satu musibah saja. Itu mengikut ulama. Antara dia bawa lah. Profesor Dr. Abdul Razak Badar bawa dalam kitab Fiqh Zikir Doa tu, dia mari kata-kata Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata orang kita ni kan ada silap faham. Tapi logik lah sebab dia mari apa cuba fikir. Kenapa bila muazzin kata hayya 'alas salah, marilah pakat mari maya Jumaat belaka, ana timah mafhum kita. Tiba-tiba disunahkan kita jawab dengan kata la haula wala. Tidak gitu. Apa? Kau ada kata innalillah tu. Kalau hal tu silap faham parut tu. Kena kata la haula wala. Makna kita minta tolong biar Tuhan beri kekuatan sehingga kita boleh pergi sembahyang Jumaat. Sebab ada setengah orang tu dekat saja, tak ada kekuatan. Tu maksudnya. Baik. Kita perhabiskan di sini. Kita berhenti situlah lalu. Sebab hal lain tu dia ada contoh pula bawah jadi panjang. Okey, ada apa persoalan kita tangguh setakat tu dulu. Mudah-mudahan hadirat boleh bezalah perkara tu. Boleh. Sila. Okey, sila Haji bila. Daripada DVD kan. Dia kata sebab 3 bulan ni ada apa ni, ada riak
Iaitu mencari perhatian manusia. Betul. Nombor 37 pula. Dia menumpu pada menjadikan dunia ni sebagai target. Betul. Jadi oleh kerana dunia ni 37 ni dia termasuk juga syirik riak jugalah. Dia gini, dia syirik tu bukan syirik riak ni lain. Syirik hak ni syirik dari segi sama-sama buat bukan kerana Allah tu. Maknanya hak ni bukan kerana Allah tu dalam maksud nak dapat perhatian manusia. Seperti ChatGPT sebut, hak ni bukan kerana Allah tu kerana nak dapat dunia. Dan dunia tu ada pada orang. Sebab tu dia buat baik dengan orang tu. Kalau orang berpangkat buat baik dengan MB, nak dapat projek, buat baik dengan PM kerana nak dapat sesuatu. Semua tu buat baik dengan orang bukan sebenarnya nak dapat perhatian orang. Tu hakikat nak dapat dunia yang ada. Sebab tu bila orang tu jatuh pakat, orang tu tak ada sesuatu, dia tak ambil dah perhatian orang tu. Kenapa tu? Sebab kamu tu tak ada benda tu. Itu maksudnya. Betul dah dia sebut tu. Okey? Boleh Okey. Hubung kait. Saya Tuhan. Dia dapat kalau apa kalau rezeki tahu dah kau tengok tak betul. Dia sebenarnya dia salat duha ni bukan doa khusus duha pun tak ada sebenarnya. Doa mana-mana boleh. Kita maya apa pun boleh kita minta doa supaya dimurahkan rezeki. Tidak khusus hati. ada syirik. Mana? Ana tak berani nak kata syirik, cuma bagian itu silap faham ya. Berlaku silap faham. Nak kata syirik tu. Tapi kalau dia buat yang ibadat kerana dapat waktu semata-mata, boleh jadi cumanya gini selagi. Sebab kalau mengikut pokok tasawuf lah. Tasawuf dia terima tu semua kita buat ni, kalau kita niat nak dapat syurga pun tak boleh dah, syirik dah. Ada sebut. Apa? Sebab kita bukan buat kerana Allah tu. Tak betul. Sebab Nabi sebut ihtisab. Bagaimana ihtisab? Ni ada. Kita buat ni kerana nak dapat. Ihtisab ni salah satu maksud ianya nak dapat, orang panggil tawaran, kelebihan yang Allah beri kat Nabi tu. Tak syirik. Sebab apa? Sebab dalam pendidikan kita tak mungkin kita boleh dapat tawaran tu kalau kita tak ikhlas. Allah kata sesiapa buat gini akan dapat syurga gini. Kita pun nampak syurga tu. Sebenarnya hak tu untuk motivasi melakukan ibadat. Sebab itulah dalam pengajian kita bila kita gabung hadis nak dapat hak tu dia panggil motivasi supaya buat kebaikan. Jadi istilah kebaikan tu mesti ikhlas. Sebab tu ihtisab ni salah satu makna yang terkandung di bawah ihtisab, maknanya ikhlas kerana Allah dan dia niat nak dapat kelebihan yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul. Tu termasuk ihtisab. Tak salah. Sebab itulah Ibnul Jauzi kritik ahli sufi dalam bab ni. Dia kata awak ni menafikan hadis Nabi nak pula dia. Tak boleh ni. Kalau mana sehingga dia awak mari beberapa kenyataan. Awak ni semaya apa? Sebab nak dapat syurga. Awak apa sedekah ni? Nak dapat syurga. Syirik tu. Tak betul tu. Sebab kita dengan Allah ni bukan dengan manusia. Gitulah. Ada juga setengah ulama kata syirik situ makna syirik nak ayatnya kita ni tidak tinggi, bukan peringkat orang khawas lagi dia kata. Ada juga. Lepas tu saya nak wakar dulu ke mana? Saya nak tak timbul pun isu ni. Jadi gitulah. Jadi maknanya bagaimana kalau khusus tetes mai Tuhan dengan maksud nak murah rezeki tu tak tepat lah. Lepas tu doa pula, doa murah rezeki khusus untuk doa. Hak tu pula tak ada pula tu. No, tak betul. Lepas tu nak buat lagu mana Ustaz? Awak semaya gapo pun dalam sujud tu. Lepas tu tahiyat tu sedikit tu lepas tu boleh doa. Doa lah. Ada kata tinggal ngerti email pula. Apa-apanya mai sunat ke banyak pada mai fardu. Kita bincang. Dah tu dah sunat saya. Situlah. Ada kena ingat bila kita mai sunat kita letaklah doa yang pelbagai. Hari ni ambil ni sikit. Allahumma ighfir lana dzunubana wali dan wali ikhwan. Cukup. Lepas tu sujud lain, ambil lain pula. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sebut tu pula. Tak apa. Lama pun tak apa. Muka semaya nafilah dia panggil. Semalam pun tak ada. Kita nak bincang tu. Dia nasai malam. Dan nota tak ada pun. Nafilah. Mari sunat boleh. Gitulah. Okay, ada soalan tak ada? Gitulah. Mudah-mudah kita tamat. Boleh. Boleh. Sila. Al-Sunnah tadi tidak berpisah dengan manusia. Bila mana dilupakan Tuhan? Ya? Bila mana dilupakan Tuhan?
Bila dia lupa betul. Tidak zikrullah. Kalau dia sentiasa zikrullah, Saya tak tahu ni. zikir itu bukan buat itu lah. Dia gini kan. Bila kata zikir tak semestinya kata subhanallah, semestinya tak mesti. Mana kita berada dalam keadaan melakukan kebaikan kerana Allah. Kita tolong orang tu, kebaikan itu buat kerana Allah. Kita niat nak dapat pahala. Kerana Allah suruh, termasuk zikir juga. Dia panggil zikir dengan anggota. Zikir ni ada 3. Zikir qalbi, zikir lisani, zikir jawarihi dia panggil. Zikir dengan lidah, dengan hati dia ingatkan. Syaitan tak boleh mari juga. Lepas tu kita duk sebut baca Quran, berzikir, selawat pada Nabi, doa dengan doa yang sabit pada Nabi. Tu jalan juga zikir. Lepas tu kita tolong orang zikir juga. Sebab tu kita tolong orang kan. Kita niat tu mudah-mudahan boleh pahala. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Kita boleh bertawassul dengan amal baik kita tu. Itulah. Enggak manusia ni dia ada ketika tak ingatkan. Sebab itulah dalam perbincangan kita habis dah bincang kitab Fiqhul Qulub tu, Profesor Dr. Basri tu. Jumpa dia mana dia kata, terima kasih lah yang tak baca kita anda. Dia kata habis dah, hotel. Orang kata, ada kita lain pula tu, nanti kita tengok pula lagu mana. Kita baca kita dah, banyak kebaikan kita dapat. Antaranya ke dia? Antaranya ayat ni bahawa kita ni walau kita tentu dah tak suruh buat, nyada kita tak ingat terlala kita panggil. Kita kena ingat. Sebab itulah kita nak dapat kebaikan hari akhirat ni bukan tak ada dosa langsung. Tapi pahala lebih baik. Dosa tu sikit. Sudah boleh masuk syurga dah bila ditimbang tu. Lebih kebaikan. Kadang-kadang kebaikan bersama ataupun kebaikan sedikit daripada kejahatan. Ada syariat. Orang panggil syafaat pula. Banyak sebab. Cuma hak asal dia ni adalah amal hak kita buat dia tu asal. Hak tu asal. Jadi maksudnya ana sebut di sini kalau syaitan mari ganggu kita ni ketika kita lala tu, apakah bila dia mari dia boleh ganggu lalu? Ulama kata tak mesti juga. Sebab kalau kita ni kuat dah kesal zikir tu, kalau syaitan mari pun kadang-kadang dia mari dia masuk dia tidak boleh duduk di hati kita. Tu ada bincang semua tu. Misalnya hati para nabi dia panggil man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati dia sejahtera. Ni kalau syaitan masuk pun syaitan tak ada nak buat apa. Kepanasan syaitan. Tapi ada setengah manusia tu kalau syaitan masuk syaitan buat perumahan situ. Teruknya. Mana hati dia tu boleh jadi qalbun maridun ataupun qalbun mayyitun. Gitulah Ustaz Mat jadi biar lebih banyak ingat Tuhan lah. Terakhir ni Ustaz Mat boleh sila lah. Ulas apa yang dikatakan Allah macam tadi. Allah macam hasanati man ahbab. Allah macam ni sayyati man ahbabta. Wala tajam hasanati sayyati man ahbabta. Maksud kebaikanku menjadikan dia begini sama. Dia gini maksudnya, dia gini kalau kita tengok sebab tak dia gini. Jangan kita ingat Allah ni kalau kita buat kesalahan, kita ni bukan nabi. Apakah bila kita buat salah mana Tuhan benci lalu? Tidak begitu dalam agama kita. Mestikah bila kita buat salah sikit, memang kita banyak dia gini, dia anak sebelum tanda supaya orang yang dikatakan baik ni antaranya Khatib Baghdadi sebut. Apakah maksud orang ni orang baik? Dia maksud orang baik. Orang baik ni bukan bermakna orang tak ada dosa. Kalau kita kata orang baik ni orang tak ada dosa, salah takrif kita tu. Orang baik ni kalau ikut Khatib Baghdadi, orang yang mana kita payah nak cari kesalahan dia. Kena intiqas baru jumpa, kena ita, kena tanya khabar, kena bubuh CCTV. Mana tambah tu dia tak payah tu. Nak baru dia nampak, kena cek dulu, kena siasat dulu baru nampak. Kalau setara tu baru kita boleh nampak keaiban dia, orang tu jauh benar, boleh buat benar tu dah tu. Tetapi kata Khatib Baghdadi, orang yang tak baik ni tak payah siasat tengok, kecek sepatah boleh tahu dah. Kuat ngopak kakak ni. Topik selalu benda-benda yang tak molek, tak payah siasat. Tu maknanya orang yang lalai, orang tak gitu ni. Baik. Jadi kedua-dua ni kategori ni sama dia panggil intiqas. Cerita dia ni dia bincang tentang sahabat dalam kitab Faslul Khitab fi Mawaqifil Ashab tu. Sebab kenapa ulama kita guna misalnya Imam Ahmad guna idza ra'aita
idza ra'aita ahadan yantaqisu ashab Rasulillah. Bila kamu lihat orang mencari-cari kesalahan sahabat, dia korek cari, nak cari sahabat, nak tunjuk sahabat ni buruk. Itu maksud intiqah, cari. Maknanya sahabat ni baik, sebab kalau tak cari tak jumpa. Mana kena siasat jumlah, kena tengok hadis, kena ngaji hadis, kena cari ada sudut lemah sahabat. Maknanya orang molek benar tu je jamin syurga tu, bukan tak ada kesalahan. Tapi manusia tak molek, tak payah cari. Bila-bila turun tangga pun nampak dah. Tu no ayat muda. Jadi dalam kisah ni kedua-dua ni semua dapat redha Allah sekiranya orang banyak buat kesalahan ni dia bertaubat. Boleh tak? Dia bertarak, dia bertaubat. Ataupun setengah ulama kata seseorang yang buat dosa kalau dia bukan musirun ala dzunub, bukan berkekalan atas dosa, dia tetap dapat mahabbatullah. Sebab kalau kita kata mahabbatullah mesti orang itu taubat dosa tak ada seorang habuk dalam dewan ni. Termasuk ana mesti ada buat salah. Kenapa hal tu? Tu rahmat Tuhannya. Sebab itulah Allah SWT dia tahu kita ni lagu mana. Banyak amalan-amalan yang kita buat jadi hilang dosa. Wah ni hilang dosa. Doa orang tu pun jadi hilang dosa kita. Kita buat baik, hilang dosa. Semua banyak benar sebab hilang dosa. Itu tanda Tuhan saya tu. Sebab tu bagian. Maksud Ustaz Mak sebut tadi, mana kita nak lah. Mana kita nak dapat mahabbatullah. Walaupun kita ni tidak sebaik orang yang baik itu. Itu maksudnya. Sebenarnya hakikat sebenarnya. Kita nak. Sebablah kalau kita kena serupa dengan sahabat, baru dapat perhatian Tuhan, berat hati-hati. Di luar kemampuan kita tu. So, yang keduanya, kalau kita nak sebut, terakhir dah hadis sebut sahabat. Berapa ada hadis sebut? Ni bincang ni dalam syarah. Ada kadang-kadang ada hadis tu Nabi sebut, ada seorang tu buat baik pada kucing, buat baik pada anjing. Okay? Baik pada anjing. Cerita Bani Israel tu tengah pada pasir. Dia tengok pada anjing tu, dia minum, dia ambil dengan bukan dengan capai dia, dengan kasut dia, sebab capai tak dekat air. No. Dia ambil guna kasut dia. Dia buat minum kepada anjing tu. Nabi guna fasyakarallahu lahu. Allah kenal budi dia. Kita tak cuma Allah bersyukur kerana kebaikan kita, Allah menghargai budi dia. Faghfarallahu lahu. Allah ampunkan dosa. Wa adkhalahu Allahul jannah. Nabi kata Allah masuk dalam syurga. Ulama kata tu dia buat baik tu bukan semaya, bukan puasa, bukan menderma. Minum air tu bukan air dia, bukan air percuma. Guna pun selipar, bukan guna syaitan. Kita nak minum kau guna kasut boleh air. Moga anjing nak ayatnya sekecil itu, sehina itu makhluk yang dia buat baik, tapi boleh jadi dia ikhlas kerana Allah. Allah masuk ke dalam syurga juga. Jadi nak dapat cinta ni, maksud tu Ustaz Mak sebut tu, tak semestilah kita ni tak ada dosa langsung. Sebab tu kita kena bergantung dengan betul lah. Ana pun klik bila-bila klik tu mikir. Sebelum ni kita pun tak terlintas juga. La haula wala, walaupun ana baca ada syarah lain, tapi hok dia sebut tu lebih cepat mudah kita faham. Tentang fungsi hauqalah tu. La haula wala quwata illa. Tak kira lah kelebihan dia tu. Setengah riwayat sebut sekali baca ditanam sepohong pokok dalam syurga. Tu tak kira lagi tu. Patah ada sebut mahliga kusur dalam syurga. Ada juga. Benda-benda gitulah sama ya. Okey, ana setakat tu lagi. Kau ada lagi? Hak mana? Dia sebenarnya sani serupa ya. Hak mana orang yang Allah cinta tapi dia buat kejahatan dengan orang yang Allah cinta dan dia buat kebaikan. Sama ya? Kalau kita tu jahat, siap banyak. Lepas tu? Kita selesaikan Allah maghfiratuka awsa'u min dzunub. Dia gini namanya. Hak tu doa Nabi ajar tu sebenarnya. Nak ayat kita sebenarnya dia panggil doa macam dia panggil apa ni tunaji ni munajat lah. Syakawah kita. Maknanya kita ni buat dosa banyak. Tapi kita minta Allah ampunkan kita dengan kita sebut sifat Tuhan. Enggak boleh sifat Tuhan. Ausa'u maghfirah tu lah. Ausa'u tu maknanya luahnya maghfirah tu. Minta Allah ampunkan. Tu taubat tu. Sebab taubat tu. Buat dosa banyak mana pun. Gitu maksud dia sama tu. Doa tu. Kita buat dosa banyak tak apa? Kita buat dosa banyak tak apa? Tak apa. Lepas tu cepat masuk neraka. Boleh tu. Tak ada apa. Boleh tu. No, tu budak-budak kata dah beres je gini sama maksud dia. Kita buat dosa banyak mana budak. Dia beza. Orang buat dosa dengan niat, orang buat dosa kerana salah faham terhadap Allah. Dia buat dosa. Moga Tuhan ni Maha Pengampun ke? Ausa'u maghfirah, ausa'u maghfiratan. Dia pun buat dosa. Itu maknanya dia tak faham tu hadis tu.
Hak maksud Tuhan ni Maha Pengampun, nak ayatnya tak siri kita ni give up, tak siri kita mudah berputus asa. Kena baca pula hadis lain tu. Allah ni mudah-mudah kira pun dia Tuhan, bukan sebab kita. Misalnya, ada 2 hadis dibawa oleh Profesor Dr. Salim Ahli Lali. Dalam buku dia, buku kecil je lah. Dia mari 2 hadis sama. Molek juga tu, sama ni. Mari 2 hadis. Takut orang silap faham. Tentang maghfirah Allah. Tentang awsa'u maghfirah. Allah ni luah pengampunan dia. Takut jadi, buat lah rasa main. Sebab tu hak apa? Lepas tu dalam hadis lain, kot sepuluh buih di lautan, Allah ampun lagi. Kalau buat mari dosa seberat langit dengan bumi pun, Allah ampun lagi. Apakah itu maknanya Allah suruh kita buat? Lepas tu mahu? Tak. Allah nak ayatnya jangan rasa berputus asa. Walaupun mu bunuh orang 100 orang pun dalam riwayat tu. Tak boleh putus asa. Hak tu nak ayatnya penerimaan taubat. Bukan nak ayat tarik supaya buat dosa. Yang keduanya sama. Hadis lain Allah ni. Kalau sesiapa mempermainkan dia. Bertaubat. Buat dosa bertaubat. Buat dosa bertaubat. Akhir sekali dia kecok. Misalnya. Dalam hadis ni Nabi sebut 2 kesalahan. Ada orang tu minum arak, mudminul kham. Minum arak tegar. Dia minum arak, dia bertaubat, Nabi kata Allah ampunkan dosa dia. Lepas tu lepas bertaubat minum pula. Kali kedua dia minta maaf, dia kata Allah terima pula. Sampai kali keempat, kali kelima dia buat pula. Nabi kata selepas tu Allah tak terima taubat dia dan Allah cap dalam buku catat dia mudminul kham, peminum arak tegar. Apa maksudnya? Anda nak bisa lagi hadis, lepas tu kita nak bincang bagaimana ulama memahami riwayat ni. Selagi pendusta, sekali dia berdusta, dia bertaubat, Allah terima. Berulang kali, sampai kali keempat dia terus melakukan, sampai kali kelima Allah cap dalam buku catatan dia sebagai kazab, bukan kazib, kazab, pendusta besar, pendusta yang licik. Hadis ni 2 ni anda tengok dalam syarah. Pertama sekali Allah nak ayat dia ni berkuasa dalam segala-gala. Yang kedua Allah nak ayat ni dia ni tidak boleh dipermain-mainkan. Yang ketiga ni hak tak ada sifat lagu tu digambarkan tu orang tu tidak taubat yang sebenar tu. Taubat main-main tu. Yang keempat ulama kata ada di kalangan manusia ni Allah cap dalam kitab, dalam buku amalan dia dengan sifat maha mengetahui Allah. Allah tahu orang ni tak akan keluar daripada pembohong. Orang ni tak akan keluar daripada minara. Mana ada setengah orang tu Allah cak dia ni makan kekal gitu. Ana fikir kata-kata keempat ni kan. Patutlah kita tengok setengah orang baca hadis pun tak akan. Baca ayat Quran pun tak akan. Nabi sendiri pun syarah pun tak akan. Nabi sendiri daripada tahun pertama Nabi jadi Nabi syarah sampai mati pun tak akan. Tetap kafir gitu. Boleh hadis ni lah hadis. Hak disebut dalam hadis Nabi. Ada setengah orang kita tak tahu siapa. Tapi dalam pengetahuan Allah, ada manusia jenis gitu. Enggak kita tengok realiti. Pada manusia ni sampai mati, tak berubah, tak jadi jahat, ada juga. Baik, yang kelimanya, gapo dia sebenarnya Allah nak dengan hadis tu. Nak supaya kita ni beringat. Takut kita duduk sik. Sebab itulah kena doa sama. Dia doa ni ada antara doa lepas mai Allahumma arinal haqqa haqqa, Allahumma inni ala zikr. Tu semua tu doa kita nak ayat kita bergantung dengan Tuhan. Janganlah siapa ke peringkat kita ni tak nampak kebenaran. Lepas tu kalau kita ni melakukan kesalahan pun, bantulah kita untuk kita bertaubat supaya kita boleh beribadat dengan ihsan pada Allah. Banyak perkara pendidikan agama. Sebab tu dalam fiqh doa dan zikir tu, Profesor Dr. Abdul Razak Badar tu, kalau baca semualah 2 jilid tu, ada tidak boleh faham molek. Kita rasa Allah kata puas hati agama. Bagus kita tu. Lepas tu anak dengar tu dia syarah dia ada syarah dia. Kalau nak mana boleh willing. Misalnya kitab tu dia sendiri mengajar kitab dia tu. Mungkin dia ada lagi. Ayah dia pun mengajar juga. Dua-dua mengajar Masjid Haram belaka tu rasanya. Ke Masjid Haram ke Masjid Madinah? Madinah dah. Masjid mana? Dua-dua beranak tu. Anak dengar tu. Kita mengajar satu tajuk tu 30 minit. Dia mengajar 10 minit lebih dia mengajar. Mungkin dia tak hurah banyak. Mungkin popok dengar bahasa orang Arab juga. Kita ni perkataan kena hurah lagi. Tak apalah tidak. Gitulah. Anak putus riwayat. Jadi gitulah jadian setakat tu lah. Kalau nak tahu tanya ada sini ikuti kuliah tu bagus kita tu. Anak baca pun. Jadi kita pun jadi kita tak ingat rujuk debat ni. Lagu mana huraian dia. Misalnya kalau ada satu lagi kitab tu kitab ni tentang Asmaul Husna tu fiqh tu molek okey. Misalnya kita baca Quran. Contoh ni anak buat bila Quran. Bapa Allah sebut gini.
Kita tak faham ni, apa Allah sebut sifat diri dengan ayat ni, kita rujuk dari ayat. Boleh faham? Gitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.